Mengapa kiraan operasi logik, tadabbur zikr logik, dianggap lebih unggul berbanding jumal numerologi? Kaidah kiraan operasi logik atau tadabbur zikr logik ialah pendekatan numerologi Al-Quran yang menggunakan operasi matematik seperti penambahan, pendaraban, dan pengurangan untuk mendedahkan pola seperti 7, Al-14, surah 74 atau 10, dan 280. Sebaliknya, jumal numerologi berdasarkan sistem abjad di mana huruf Arab seperti alif, kual 1, hingga ya wil 10 diberi nilai numerik. Menghitung nilai huruf dalam ayat atau perkataan untuk mencari makna simbolik. Kedua-dua kaidah bertujuan memahami keajaiban Al-Quran. Tetapi kiraan operasi logik dianggap lebih unggul kerana fleksibiliti, keselarian dengan struktur Al-Quran, kemudahan akses, dan kedalaman rohani. Berikut adalah hujah disokong dalil nas dan perbandingan antara kedua kaidah. Fleksibiliti dalam pendekatan. Kiraan operasi logik membolehkan pelbagai operasi matematik, penambahan, pendaraban, pengurangan untuk menguraikan nombor seperti ayat, surah, atau halaman. Contohnya, 2 bab 9, had 29 plus 2 juz 30, atau 2 plus 8 plus 19, surah 24 terus 30, tis'ata asyar. Sebaliknya, jumal numerologi terhad kepada nilai huruf abjad seperti Bismillah, Bay 2, Sin 60, Mim 40, Allah 69, equal 2 plus 60 plus 40 plus 66 plus 168, 1 plus 6 plus 8 is 15, Flexibility kiraan operasi logik membolehkan lebih banyak hubungan dengan struktur Al-Quran, seperti 7 ayat Al-Fatihah atau 3 juz 30, section 4. Keselarian dengan struktur Al-Quran. Kiraan operasi logik berfokus pada elemen struktural Al-Quran, seperti jumlah ayat 6 surah, Zak 12, atau halaman 64 yang selari dengan mushaf Uthmani. Contohnya, 172 line 22 sampai 2, 343, 4 menghubungkan kepada 7 ayat Al-Fatihah, section neve matani dalam surah 15 Lapauli, was seba al-mathani. Jumal numerologi, walaupun berdasarkan teks Arab, sering menghasilkan nombor besar. Contohnya, sikul 20 untuk Bismillah, yang sukar dikaitkan dengan struktur seperti juz atau halaman. Kiraan operasi logik lebih selari dengan ayat Kullu syai' ahsina kitaban, surah 79 verse 9, yang menekankan pencatatan ilahi. Kemudahan akses dan kefahaman. Kiraan operasi logik menggunakan operasi matematik asas yang mudah difahami oleh semua, seperti 2 plus 8 plus 14 atau 6 plus 63 strop 15 ni 2, section opera, simetri tiko nebla. Jumal numerologi memerlukan pengetahuan tentang nilai abjad Arab, yang mungkin sukar bagi mereka yang tidak mahir dalam bahasa Arab atau sistem abjad. Contohnya, menghitung Alhamdulillah memerlukan pemahaman bahwa ha 8, mim 40, dal 4 dalela, yang menghasilkan 66, 66, 16, 1 plus 2, 3. Kaidah kiraan operasi logik lebih mudah diakses, menjadikannya sesuai untuk pelbagai pembaca. Kedalaman rohani dan tadabbur. Kiraan operasi logik menggalakkan tadabbur, perenungan, melalui hubungan nombor dengan tema Quranik, seperti Tauhid, 19, 1 to 10, 1, 2 ayat Al-Fatihah. Surah 37, Huwa alladhi anzala alaikal kitab minhu ayatu muhakkamat hun amil kitab, menekankan pentingnya memahami ayat-ayat yang jelas, dan kiraan operasi logik menghubungkan nombor dengan ayat seperti Al-Fatihah dan Yasin. Jumal numerologi, walaupun rohani, sering terhad kepada tafsiran mistik tanpa hubungan jelas dengan struktur Al-Quran, seperti Surat Bismillah, yang kurang berkaitan dengan pola tujra atau 19. Perbandingan contoh, untuk Al-Fatihah 7 ayat, 29 perkataan, 139 huruf, kiraan operasi logik menghasilkan 29 2 plus 9, 11, 7 plus 1, 22. 100 plus 9, 1 plus 3 plus 9, 13, 1 plus 3, Al-Ikhlas, dan 7 matani. Dalam jumal numerologi Al-Fatihah alif 1, lam equals 3, fa equal 60, ta equals makrado, ha, 5 plus 11, 5 plus 1 plus 11, 1 plus 5 equals 6, yang kurang jelas hubungannya dengan struktur Al-Quran. Kiraan operasi logik lebih konsisten dengan pola seperti 7 dan 19, section 4. Mengatasi skeptisisme. Kedua-dua kaidah menghadapi kritikan kerana potensi subjektiviti. Namun, kiraan operasi logik lebih terikat kepada elemen kuantitatif Al-Quran. Ayat, surah, halaman, seperti di Bulududu surah juz 10 atau 19 huruf Bismillah, yang disokong oleh surah 74 30, Tisra Ashar.
Jumal numerologi bergantung pada nilai huruf yang mungkin berbeza mengikut konteks. Contohnya, variasi tafsir abjad menjadikannya kurang konsisten. Kiraan operasi logik memerlukan rujukan tafsir, contohnya Ibnu Katsir, untuk memastikan keselarian. Peranan visualisasi. Kiraan operasi logik diperkuatkan melalui visualisasi, seperti carta yang menunjukkan hubungan antara 7, 19, dan 289, tersedia di Quran Harmoni. Visualisasi ini memudahkan pemahaman pola seperti simetri 3683, section part. Jumal numerologi kurang sesuai untuk visualisasi, kerana nombornya, contohnya 55, sering tidak berkaitan dengan struktur Al-Quran. Contoh tambahan, untuk halaman nama section 8, kiraan operasi logik menghasilkan 4 plus 7 plus 11 plus 4 5, selari dengan triplet Pythagoras, 3, 5. Dalam jumal numerologi, menghitung perkataan pada halaman 62 memerlukan analisis huruf yang kompleks, menghasilkan nombor besar tanpa hubungan jelas dengan struktur Quranik. Kiraan operasi logik atau tadabbur zikr logik dianggap lebih unggul kerana fleksibiliti, keselarian dengan struktur Al-Quran, kemudahan akses, dan kedalaman rohani yang selari dengan ayat seperti surah 28-29 dan surah 19 vers 87. Walaupun jumal numerologi menawarkan perspektif rohani, ia terhad oleh pergantungan pada nilai abjad dan kekurangan hubungan langsung dengan struktur seperti juz atau halaman. Kaedah kiraan operasi logik menggalakkan tadabbur yang lebih mendalam, mengukuhkan iman melalui penerokan intelektual yang berasaskan teks suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak tengok keajaiban angka dalam Al-Quran. Bukan sekadar cerita, tapi ada corak matematik tersembunyi kat dalam ayat-ayat suci itu. Dulu-dulu lagi, ulama Islam dah kagum dengan susunan Al-Quran yang memang sempurna, bukan setakat maksud dia, tapi nombor-nombor dia pun ada makna. Al-Quran ni mukjizat paling hebat, bukan setakat bahasa dia cantik, tapi matematik dia pun wow. Cuba bayangkan, kitab yang turun sikit-sikit selama 23 tahun, akhirnya jadi satu struktur nombor yang konsisten dan memang menakjubkan. Ini bukan kebetulan tahu, ini tanda kekuasaan Allah yang maha bijaksana. Bila kita kaji nombor-nombor dalam Al-Quran, kita akan nampak sisi lain keindahan kitab ni. Bukan nak cari benda pelik-pelik, tapi nak tambah yakin kita pada Allah. Macam kita tengok pelan bangunan, lagi kagum kita dengan kebijaksanaan pencipta. Hari ini, kita nak fokus pada satu cara yang dipanggil kiraan operasi logik. Cara senang nak nampak korak tersembunyi dalam nombor-nombor Al-Quran. Jangan risau, saya akan cerita dengan senang dan bagi contoh yang jelas. Jomlah kita buka minda dan hati untuk satu lagi bukti hebatnya Al-Quran. Jom kita start. Apa tu kiraan operasi logik? Ia adalah cara nak jadikan apa-apa nombor jadi satu digit je, antara 1 sampai 9. Senang je caranya, campurkan semua nombor dalam digit tu banyak kali sampai tinggal satu digit. Contoh 1, 2, 3. 1 tambah 2 tambah 3 dapat 6. Senang kan? Kalau hasil dia 2 digit, ulang lagi proses tu. Contoh 4/9. 4 tambah 8 tambah 9 dapat 2 persaka. 2 tambah 1 dapat 3. Tak kisahlah nombor asal tu besar mana pun, akhirnya kita akan dapat satu digit je. Cara ni, kita guna nak tengok kaitan tersembunyi antara nombor-nombor dalam Al-Quran, macam nombor surah, jumlah ayat, atau halaman mushaf. Bila kita kecilkan semua nombor ni jadi nilai asas, kita mula nampak corak yang memang menakjubkan. Macam satu bahasa rahsia yang nak sampaikan mesej tentang kesatuan dan keharmonian struktur Al-Quran. Ingat, ini bukan sihir tahu, tapi pemerhatian matematik yang logik dan sesiapa pun boleh cuba. Kaedah ni jadi alat penting dalam numerologi Al-Quran. Ia buat kita boleh kaitkan macam-macam benda dalam Al-Quran yang nampak macam tak ada kaitan. Dengan operasi logik ni, kita dapat tengok keindahan struktur yang tersembunyi. Jom kita cuba kat beberapa nombor penting. Jom kita guna cara ni kat 3 nombor penting, 172, 289 dan 604. 172, 1 tambah 7 tambah 2 dapat 10. 1 tambah sifar dapat 1. 2 tambah 8 tambah 9 dapat 19. 1 tambah 9, 10. 1 tambah sifar 1. Nombor 4. 6 tambah sifar tambah 4, 10. 1 tambah sifar 1. 3 nombor berbeza tapi semua dapat 1. Nombor 1 ni lambang keesaan, permulaan dan dalam Islam, Tauhid, keesaan Allah. Kebetulan ke ni? Mungkin, tapi bila corak ni ulang banyak kali dalam macam-macam bahagian Al-Quran, ia jadi bukti uniknya struktur kitab ni.
Inilah keindahan matematik dalam Al-Quran. Nombor-nombor penting akhirnya balik pada konsep keesaan. Corak ni bukan setakat menarik, tapi kuatkan lagi yakin kita pada kebesaran Allah. Kajian ni buka mata kita pada dimensi baru keagungan Al-Quran. Jom kita tengok macam mana corak ni kait dengan struktur Al-Quran yang kita kenal hari ini. Lepas ni, kita akan kaitkan dengan Mushaf Uthmani dan struktur surah serta juz. Tengoklah macam mana semua balik pada satu. Mushaf Uthmani ada 112 surah, 30 juz dan 64 halaman. 112, 1 tambah 1 tambah 4 dapat 6. Surah Al-Fatihah, surah pertama, ada 7 ayat, nombor yang memang istimewa. Susunan surah dalam Al-Quran ni tauqifi, Allah yang tetapkan, bukan ikut turutan wahyu turun. Ingat nombor 172, 25 dan 64 tadi? Semua balik pada satu. 172 tu hasil gabungan struktur surah. 2 Talamat Husmian tu 13-14, jumlah rakaat solat fardu sehari, dan 64 tu jumlah halaman mushaf. Semua nombor penting ni, bila kita kaji, balik pada satu simbol tauhid. Juz 30. Start dari surah ke-78 sampai 1 ada 37 surah. 37, 3 tambah 7, 10, 1 tambah sifar, 1. Sekali lagi, struktur penting Al-Quran ni fokus pada konsep keesaan Allah. Ini bukan kebetulan, tapi memang dah dirancang dengan sangat teliti. Setiap bahagian struktur Al-Quran, bila kita kaji secara matematik, bawa kita balik pada tauhid. Subhanallah, dah indahan nombor dalam Al-Quran. Selain operasi logik, Al-Quran ni penuh dengan pola nombor yang menakjubkan. Nombor 19 disebut dalam surah Al-Mudaththir dan jadi asas banyak struktur matematik Al-Quran. Contoh 11 surah U19 6. Bismillah ada 11 huruf Arab. Pola simetri surah pun menarik. Surah Yasin ke-33 ayat. Surah Al-Mutaffifin ada 36 ayat, macam cermin. Ada juga corak yang libatkan dudu. Hasil kiraan jumlah surah dan ayat. Pola-pola ni bukan tujuan utama Al-Quran, tapi jadi bukti tambahan kebenaran kitab ni. Ia tunjuk Al-Quran bukan buatan manusia, tapi wahyu dari Tuhan yang Maha Mengetahui. Keindahan matematik ni tambah lagi yakin kita pada keagungan Al-Quran. Setiap corak nombor tu tanda kebijaksanaan Allah. Pola-pola ni ajak kita untuk terus mengkaji dan kagum dengan struktur Al-Quran. Jom kita tengok simbol angka 7 pula. Angka 7 ni memang banyak sangat muncul dalam Islam dan Al-Quran. 7 langit, 7 lapisan bumi, tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, Al-Fatihah 7 ayat, 7 hari seminggu. Ia melambangkan kesempurnaan dan kitaran ciptaan Allah. Dalam Al-Quran, 7 langit diulang 7 kali. Bukan kebetulan, tapi memang sengaja ditekankan dari segi nombor. Setiap kali angka ni diulang ada makna dan hikmah dia sendiri. Satu lagi yang unik, triplet Pythagoras, set 3 nombor yang penuhi A kuadrat B kuadrat C kuadrat pun ada jumpa dalam struktur Al-Quran. Contoh, jumlah surah 11, jumlah juz dan nombor-nombor lain, bentuk corak matematik yang memang menakjubkan. Ini buktikan Al-Quran ni harmoni dari segi bahasa, agama dan matematik. Ilmu Allah ni meliputi semua benda, termasuk prinsip matematik yang manusia baru jumpa kemudian. Setiap angka dalam Al-Quran ni ada makna, bukan sekadar kebetulan. Keunikan ni ajak kita untuk terus mengkaji dan kagum dengan kebesaran Allah. Tapi kita pun kena hati-hati dengan dakwaan yang tak sahih. Bila kita kaji keajaiban nombor dalam Al-Quran, penting sangat untuk pegang pada fakta yang betul. Ada yang kata Al-Quran guna 38 huruf Arab. Ini tak betul. Abjad Arab standar cuma 28 atau 29 huruf je. Kekeliruan ni timbul bila orang kira bentuk-bentuk huruf bukan abjad asas dia. Kalau guna data yang salah, nanti kesimpulan pun tak boleh pakai. Sama juga dengan dakwaan pasal nombor 157. Jumlah semua nombor dalam Al-Quran ni selalu dikira dengan cara berbeza, jadi keliru. Penting untuk kita start dengan data yang ulama dan ahli bahasa dah setuju. Tujuan utama kajian ni adalah nak tambah iman, bukan nak cari sensasi. Sikap kritis dan hati-hati ni lindungi kita dari maklumat yang salah. Keajaiban Al-Quran dah jelas pada fakta yang boleh dibuktikan. Jadilah pengkaji yang bertanggungjawab dan amanah. Lepas tengok beberapa pola nombor tadi, sekarang masa untuk kita fikir dan renung. Allah galakkan kita zikir dan fikir pasal ciptaannya, termasuklah keajaiban Al-Quran. Contoh, surah Al-Fatihah ada 7 ayat. Ada tak surah lain yang sama? Perkataan hari diulang 365 kali, bulan 12 kali.
sama macam fenomena alam. Korang boleh buat kajian kecil, ambil satu surah, kira ayat, perkataan, huruf dan buat operasi logik. Nampak tak corak menarik? Proses mencari ini sendiri dah jadi ibadah dan tanda cinta kita pada kalamullah. Allah mungkin tak dedahkan semua rahsianya, tapi usaha kita ni akan buka hati untuk rasa keindahan kitabnya. Jangan berhenti kat sini. Teruslah bertanya, membaca dan merenung. Mana tahu, korang mungkin jumpa corak baru yang orang lain tak pernah jumpa. Setiap penemuan kecil tu tambah lagi rasa kagum kita pada Al-Quran. Teruskan pengembaraan ilmu ni. Kesimpulannya, numerologi Al-Quran ni buka dimensi baru untuk kita faham keagungan kitab suci ni. Cara mudah macam operasi logik ni tunjuk kaitan mendalam antara surah, ayat, juz dan halaman mushaf. Semua berpusat pada tauhid. Ini bukan sihir, tapi pemerhatian logik yang kuatkan yakin kita bahawa Al-Quran datang dari Allah. Pola simetri, keajaiban angka 19 dan 7, serta triplet Pythagoras buktikan Al-Quran ni mukjizat yang berlapis-lapis. Al-Quran ni sumber petunjuk, keindahan bahasa, dan medan logik untuk semua manusia. Kongsi penemuan korang, setiap perkongsian tambah ilmu dan eratkan hubungan sesama Muslim. Jadikan penemuan ni pendorong untuk lagi rajin baca, faham, dan amalkan Al-Quran. Keajaiban nombor ni cuma seciput je dari lautan keagungan Al-Quran. Semoga usaha kita diterima sebagai ibadah dan tambah cinta kita kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahsia numerologi Al-Quran, meneroka pola kiraan operasi logik Al-Quran, bukan sahaja kitab suci yang membimbing rohani, tetapi juga menyimpan keajaiban matematik yang memukau. Melalui kaedah kiraan operasi logik, kita dapat mendedahkan pola numerik tersembunyi yang menghubungkan nombor seperti 172, 289, dan 62 kepada struktur Al-Quran, seperti surah Al-Fatihah, juz 30, dan halaman 62 dalam Mushaf Uthmani. Entry ini akan meneroka kaedah ini secara mendalam, membetulkan beberapa kesilapan, dan mengajak anda untuk menyumbang pendapat tentang pola-pola menarik ini. Mari kita mulakan. Apa itu kiraan operasi logik? Kiraan operasi logik ialah kaedah numerologi simbolik yang mentafsir nombor dalam Al-Quran dengan cara yang kreatif dan bermakna. Ia bukan sekadar aritmetik biasa, tetapi menggabungkan pendaraban, penambahan, dan pengurangan digit untuk mencari hubungan dengan elemen Al-Quran seperti ayat, surah, atau juz. Berikut adalah langkah-langkah terperinci. Pilih nombor awal. Contohnya, 172, 219, atau 19. Pecahkan kepada komponen. Untuk 172, kita dapat 19 dan 2. Lakukan operasi. Darabkan 19 2, tikum 4. Pecahkan hasil. Tikum 4 menjadi 3 dan 4. Jumlahkan digit, 3 plus 4 7. Hubungkan kepada Al-Quran, nombor 7 merujuk kepada 7 ayat surah Al-Fatihah, Al-Fatihah, juga dikenali sebagai Matani, surah 15. Contoh 1. 172 dah 17 warna 34, 3 plus 4 awal 7, merujuk 7 ayat Al-Fatihah. Contoh 2. 712 plus nian hingga 37, menghubungkan kepada 37 surah dalam juz 10. Contoh 15, halaman 62, 1 plus 4 awal 5, mungkin merujuk triplet Pythagoras, 345. Kaedah ini fleksibel, membolehkan pelbagai operasi seperti pendaraban, penambahan, atau bahkan formula Pythagoras untuk mencari makna simbolik yang mendalam. Struktur Al-Quran dalam Mushaf Uthmani. Mushaf Uthmani, versi standar Al-Quran, adalah asas untuk kajian numerologi ini. Ia terdiri daripada 64 halaman dibahagikan kepada 30 juz, dengan setiap juz mengandungi pelbagai surah dan ayat. Berikut adalah butiran penting. Juz 28 mengandungi 9 surah, 58-66, merangkumi tema-tema penting seperti keimanan dan hukum. Surah Lapatullan, Al-Fajr, mempunyai 30 ayat, terletak pada halaman 364, membincangkan hari kiamat. Surah Sad, Al-Fatihah, Al-Fatihah, 7 ayat, dikenali sebagai Mathani, Lapatani, merupakan pembuka Al-Quran dan inti doa umat Islam. Juz 30 merangkumi 37 surah, 12, dengan 54 ayat, kebanyakannya surah pendek yang sering dihafal. Halaman 62 mengandungi surah Al-Mam, Quraisi, 4 ayat, surah 107 Al-Ma'un, 7 ayat, dan surah 108 Al-Kautsar, 3 ayat, yang menjadi fokus pola numerik. Struktur ini menjadi asas untuk meneroka pola numerik, kerana nombor seperti jumlah ayat, surah, atau halaman sering dikaitkan dengan kiraan operasi logik. Pola numerologi utama. Kaedah kiraan operasi logik mendedahkan pelbagai pola numerik yang menghubungkan nombor kepada elemen Al-Quran. Berikut adalah analisis terperinci bagi pola-pola utama. 2 nimin,
dikira sebagai 12 plus mian iglis adikulo dujo, merujuk kepada 37 surah dalam juz 30. Nombor 37 juga muncul dalam operasi lain, seperti 2 plus 9 Wazam 19, yang berkaitan dengan surah Tubuiling Pampa 30. Surah 36, surah 36 Yasin mempunyai 33 ayat, manakala surah 33 Al-Mutaffifin mempunyai 36 ayat, menunjukkan simetri numerik yang menarik. Dianggap sebuah dia, tiap sebagai 3 seked siti jain 3 stie, pelaju 2 jubatsin, berkaitan dengan surah 7 Al-Araf, plus 29 Al-Ankabut, Gibel 6 yang selari dengan nombor surah Yasin. 2 diterjemah sebagai 2 plus 3 dudu, mungkin merujuk surah 2, 3 Ali Imran, dan 7 Al-Araf, atau berkaitan dengan surah Al-Mudaththir. 19. Nombor penting yang disebut dan 19, dan selari dengan 11 ayat surah 96 Al-Alaq. Ia sering dianggap sebagai nombor ajaib dalam kajian numerologi Al-Quran. 7. Selain merujuk 7 ayat Al-Fatihah, nombor ini berkaitan dengan 7 surah Al-Mim, surah 2, 3, 2. Juga, perkataan Allah muncul 2,698 kali, 2 plus 6 plus 9, 8, 25, 7. Nota, banyak kiraan, seperti 28 plus 10 plus 19, adalah simbolik dan bukan berdasarkan aritmetik standar. Ini menyerlahkan sifat kreatif kaidah ini dalam mencari makna rohani. Pengesahan perkataan Al-Fatihah surah Al-Fatihah adalah teras Al-Quran, dan dokumen ini mendakwa ia mempunyai 29 perkataan dengan Bismillah. Mari kita kaji dengan mendalam. Dengan Bismillah, frasa Bismillahirrahmanirrahim dikira sebagai 3 perkataan Bismi, Allah Ar-Rahman Rahim, menghasilkan jumlah kira-kira 29 perkataan untuk keseluruhan surah. Tanpa Bismillah, kiraan turun kepada 25-26 perkataan, bergantung pada kaidah pemisahan perkataan. Pola 1-2-2-9, nombor 1-2-9, 1 plus 2 plus 9 mas 19, mungkin merujuk kepada nombor 19 dalam surah 30. Contohnya, Hai 29 juga boleh diuraikan sebagai 11 14 plus 4 plus 9 mampatia, pola 3 ifdudo, kembali kepada 7 ayat Al-Fatihah. Catatan, hubungan ini spekulatif dan memerlukan kaidah kiraan yang konsisten. Perbezaan dalam bilangan perkataan boleh timbul daripada variasi tafsir atau cara pengiraan. Kiraan ini menunjukkan bagaimana numerologi boleh menghubungkan struktur teks dengan nombor simbolik, tetapi ketepatan memerlukan penyelarasan kaidah. 28 huruf Arab Al-Quran ditulis dengan 28 huruf Arab standar dari A, Alif, hingga Ya. Dokumen asal menyebut 38 huruf, yang kemungkinan besar adalah kesilapan atau tafsiran simbolik. Berikut adalah penjelasan lanjut. 28 huruf, ini adalah standar dalam ortografi Arab, merangkumi semua huruf tanpa variasi seperti Hamzah atau Alif Maksura meningkatkan jumlah. Kesilapan di 28 huruf, mungkin merujuk kepada jumlah huruf dalam ayat tertentu. Contoh, ayat dengan 38 huruf unik, atau tafsiran simbolik, tetapi tiada bukti sokongan dalam teks Al-Quran. Makna simbolik. Dalam kiraan operasi logik, 28 huruf adalah asas teks Al-Quran, tetapi dokumen tidak mengenal pasti makna simbolik khusus. Sebagai contoh, jumlah huruf dalam Bismillah, huruf, mungkin berkaitan dengan nombor 19. Klarifikasi ini penting untuk memastikan ketepatan dalam kajian numerologi, kerana kesilapan seperti 38 huruf boleh mengelirukan pembaca. Juz 30 dan nombor 157, Juz 30 yang merangkumi surah 78 hingga 116, adalah bahagian Al-Quran yang kaya dengan surah pendek. Dokumen mendakwa hubungan dengan nombor 157, tetapi terdapat kesilapan. Berikut adalah analisis terperinci. Struktur Juz 30 mengandungi 37 surah dan minimal 64 ayat, sering digunakan dalam hafazan kerana ayatnya pendek dan penuh makna. Kesilapan 157, dakwaan 15 plus 8 plus 7 157 adalah salah, sepatutnya 15 plus 8 plus 7 30, merujuk kepada Juz 30. Nombor 157 mungkin simbolik, mungkin berkaitan dengan surah 1987, Methani, tetapi tiada kiraan ayat, perkataan atau huruf dalam Juz 10 yang menghasilkan 157. Tafsiran alternatif. 157 boleh merujuk kepada jumlah huruf dalam ayat tertentu atau pola lain. Contoh, 1 per 5 plus 7 19 vas, 1 plus 3a, berkaitan dengan 4 ayat surah 106. Namun, ini memerlukan penjelasan lanjut. Kesimpulannya, Juz 30 tidak mempunyai hubungan langsung dengan 157, tetapi pola seperti 37 surah tetap relevan dalam kajian numerologi.
Pola halaman 62 dan Pythagoras halaman 62 dalam Mushaf Uthmani adalah titik fokus utama, kerana ia mengandungi surah 16, Quraisy, 107 Al-Ma'un, dan 108 Al-Kautsar. Berikut adalah pola numerik yang dikenal pasti, jumlah ayat, 4 surah 106 plus 7 surah 18. Nombor 15 boleh dikurangkan, 1 plus 4 5, mungkin merujuk triplet Pythagoras. Dengan Mathani, menambah 7 ayat Al-Fatihah, 4 plus 7 plus 2, 3 plus 1, 2 plus 1, disimbolik kepada 7 Mathani. Bab 7 plus 7 dia, surah 106, 4 ayat, dan 107 ayat membentuk bapa 7, manakala surah 73 Al-Muzammil, dihubungkan melalui nombor wahyu. Ini simbolik, bukan aritmetik langsung. Simetri 74 plus 73, surah 74 dan surah 73 wahyu 3 menghasilkan 4 plus 3 anwa 7, selari dengan 7 ayat Al-Fatihah. Triplet Pythagoras, urutan wahyu surah 74, 73 dan 15 membentuk triplet 3 kuadrat was 9 plus 11 wa 25 ma 5 kuadrat. Juga, sardun 6 seniman privilegius kuadrata di was 2 kuadrat plus 5 kuadrat membentuk triplet 5, 13. Jumlah nombor surah 112 dan 114 plus 10 plus 11 plus 11 plus 12 simbolik menyerlahkan kepentingan nombor 7. Contoh Pythagoras, triplet 3 part 5 daripada urutan wahyu menunjukkan hubungan matematik yang menakjubkan, di mana T kuadrat plus 4 kuadrat igual 5 kuadrat. Ini menguatkan idea bahwa Al-Quran mengandungi pola geometri tersembunyi. Visualisasi pola numerik. Dokumen merujuk kepada carta yang memaparkan nombor seperti 11, 22, 49, 33, 22, 11, 42, 9, dan 7. Carta ini, mungkin dalam bentuk graf bar atau garis, menggambarkan aliran nombor kontoh, 1, 7, dan hubungannya dengan Al-Fatihah, juz 30, dan halaman 62. Contohnya, carta mungkin menunjukkan kekerapan nombor 7 merujuk Mathani, atau 37 merujuk juz 30. Untuk melihat carta penuh, lawati Quran Harmoni. Carta ini membantu pembaca memahami bagaimana nombor-nombor ini saling berkaitan, menyerlahkan keindahan matematik Al-Quran dalam format visual yang mudah diakses. Kesimpulan, kiraan operasi logik mendedahkan lapisan keajaiban numerik dalam Al-Quran, menghubungkan nombor seperti 172, 289, dan 6 kepada elemen seperti 7 ayat Al-Fatihah, 37 surah juz 30, dan pola di halaman 62. Pola Pythagoras, 3, 4, 5, dan nombor seperti 11, 47 dan 7 menambah dimensi matematik yang menakjubkan, menunjukkan bahwa Al-Quran bukan sahaja petunjuk rohani tetapi juga karya dengan struktur numerik yang mendalam. Walaupun beberapa dakwaan seperti nombor 157 atau 38 huruf memerlukan pembetulan, pola ini tetap mengundang kekaguman terhadap ketelitian Al-Quran. Kajian ini bukan sahaja memperkaya pemahaman kita tentang Al-Quran, tetapi juga mengajak kita untuk menghayati keindahan ciptaan Allah melalui nombor. Adakah Anda melihat pola lain dalam Al-Quran? Kongsi pendapat Anda untuk meneruskan perbincangan. Kongsi pendapat Anda. Apa pendapat Anda tentang pola numerik ini? Berikut beberapa soalan untuk memulakan perbincangan. Ada kiraan 29 perkan Al-Fatihah tepat menurut kaedah Anda? Apa makna simbolik nombor 157 atau 1 nama senian dalam konteks Al-Quran? Adakah triplet Pythagoras 3, 5 menambah pemahaman Anda tentang struktur Al-Quran? Apa pola numerologi lain yang Anda temui dalam Al-Quran? Bagaimana pola halaman 62, 16, 47 mempengaruhi pandangan Anda tentang keajaiban Al-Quran? Tulis pendapat Anda di ruangan komen di bawah, dan mari kita teroka rahsia numerologi Al-Quran bersama. Rahsia numerologi Al-Quran. Pola kiraan operasi logik. Adakah Al-Quran menyimpan rahsia nombor yang tersembunyi? Dalam entry ini, kita meneroka kaedah unik kiraan operasi logik yang mendedahkan pola numerik menarik dalam Al-Quran, khususnya Mushaf Uthmani. Dari 7 ayat surah Al-Fatihah hingga pola di halaman 62, mari kita selami keajaiban matematik Al-Quran. Apa itu kiraan operasi logik? Kiraan operasi logik ialah kaedah numerologi simbolik untuk menghubungkan nombor dengan Al-Quran. Berikut langkah-langkahnya. Pilih nombor awal, contoh 172. Pecahkan kepada komponen 11 dan 2. Lakukan operasi seperti pendaraban 11 dan 2 digig 4. Pecahkan hasil 34, 3 dan 4. Jumlahkan digit 3 semua 7. Hubungkan kepada Al-Quran 7 ayat Al-Fatihah.
Contoh, 172 sub 11 taj 2 tilil 34, 34 wal 7, merujuk 7 ayat Al-Fatihah, surah 13-7. Struktur Al-Quran dalam Mushaf Uthmani. Mushaf Uthmani mempunyai 64 halaman dengan beberapa fakta utama. Juz 28, 9 surah, 56, surah Fajr, 30 ayat, halaman 594. Surah 1, 37 ayat dikenali sebagai Matani. Juz 30, 37 surah, 119 verse, 54 ayat. Halaman 62 surah 4 ayat. Surat 7, 7 ayat. Surat 8, 3 ayat. Pola numerologi utama, berikut beberapa pola menarik yang dikenal pasti. 29, 12 plus 37, menghubungkan kepada 37 surah 2. Surah 36 dan 83, surah 33 ayat, surah 35 ayat, menunjukkan simetri. 729 berkaitan dengan surah 2336. 2332, dua bojus mungkin merujuk 23 atau surah 74. 19 disebut dalam surah 7430, 19 dan surah 96, 19 ayat. 7. Selain Al-Fatihah, merujuk 7 surah Alif Lam Mim, perkataan Allah 29 kali. 2 plus 6 plus 9 25, 2 plus 5, Y7. Nota, beberapa kiraan adalah simbolik, bukan aritmetik standar. Pengesahan perkataan Al-Fatihah surah Al-Fatihah mempunyai kira-kira 29 perkataan dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim dikira 3 perkataan. Tanpa Bismillah, kiraan 25-26 perkataan. Pola tidur 79, 1-19-19, mungkin merujuk surah 2430, tetapi hubungan ini spekulatif dan memerlukan kaidah kiraan yang konsisten. 28 huruf Arab Al-Quran menggunakan 28 huruf Arab standar alif hingga ya. Dakwaan 38 huruf adalah kesilapan atau simbolik, contoh, jumlah huruf dalam ayat tertentu. Tiada makna simbolik khusus dikenal pasti untuk 28 huruf dalam kiraan ini. Juz 30 dan nombor 157, Juz 37 surah 564 ayat, tidak menunjukkan hubungan langsung dengan 157. Dakwaan 15 plus 8 plus 157 adalah salah. Sepatutnya 15 plus 87 30, merujuk Juz 30. Nomor 157 mungkin simbolik, berkaitan dengan surah 15 merzab 87, tetapi memerlukan penjelasan lanjut. Pola halaman 62 dan Pythagoras halaman 62, surah 108, menunjukkan pola menarik, jumlah ayat 4 plus 7 plus 3, 15. Dengan Matani, 4 plus 7 Al-Fatihah, plus 3 21, 2 plus 1 wasa 3, simbolik kepada 7. 4773, surah 6, dan 107 sebagai 47 surah 73 Al-Muzammil. Simetri 74 plus 73, surah 74, Wahyu 4 plus surah 73 Wahyu 3, Kukuh 4 plus 11 kuat 7, Mathani, Pythagoras, Wahyu 4, 3, 5, 13 surat 3 membentuk triplet T kuadrat plus 11, 95, lumipin, 5 kuadrat. Juga ada subestimen, kuadrat plus 2 plus kuadrat, 5. Jumlah nomor surah 12, simbolik kepada studium boleh proyek matang seperti si black part, teori part 7 buat studi mentubuh tuan steam simul tidur rapian dan 23 semplas part 7. Sapan nomor 9 dan 7777 menggambarkan hubungan dengan Al-Fatihah, Juz 30 dan halaman 62. Lihat carta penuh di Quran Harmoni. Kesimpulan kiraan operasi logik mendedahkan keajaiban numerik Al-Quran, menghubungkan nombor seperti 172, 2892, kepada 7 ayat Al-Fatihah dan 37 surah Juz 30. Pola Pythagoras dan nombor seperti 15 dan 777, menambah dimensi matematik yang menarik. Walaupun beberapa dakwaan, contoh, 157, 38 huruf, memerlukan pembetulan, pola ini menyerlahkan keunikan Al-Quran. Kongsi pendapat Anda. Adakah 29 perkataan Al-Fatihah tepat menurut Anda? Apa makna nombor 157 atau 777? Adakah triplet Pythagoras menarik? Pola numerologi lain yang Anda temui? Tulis di ruangan komen di bawah. Rahasia numerologi Al-Quran, meneroka pola kiraan operasi logik Al-Quran sebagai kalam Allah, adalah sumber petunjuk rohani yang mendalam. Tetapi ia juga menyimpan keajaiban matematik yang menakjubkan, menarik perhatian ulama dan cendekiawan sejak zaman awal Islam. Tokoh seperti Al-Kindi, ahli falsafah dan matematik abad ke-9, dan Ibn Al-Haytham, pelopor optik dan saintis, pernah mengkaji pola numerik dalam Al-Quran, melihatnya sebagai bukti ketelitian ilahi yang melampaui pemahaman manusia. Dalam entry ini, kita akan menyelami kaidah kiraan operasi logik,
Sebuah pendekatan numerologi simbolik yang mendedahkan hubungan antara nombor seperti 122, 289, dan 62 dengan elemen Al-Quran, seperti 7 ayat surah Al-Fatihah, tikul 7 surah Juz 30, dan pola unik pada halaman 62 dalam Mushaf Uthmani. Kaidah kiraan operasi logik bukan sekadar permainan nombor, tetapi cara untuk menghayati keharmonian matematik dalam Al-Quran, yang dipercayai mencerminkan kesempurnaan ciptaan Allah. Contohnya, nombor 172 boleh diuraikan sebagai Scribblus pada 2 kuat 3 4, 3 plus 4 adalah 7, merujuk kepada 7 ayat Al-Fatihah yang dikenali sebagai Mathani. Begitu juga, 2 laptet nian mais 28 plus 9 was 37, selari dengan 37 surah Juz 30, manakala halaman 62 menghasilkan pola seperti 4 plus 7 plus 3 15, yang berkaitan dengan triplet Pythagoras, 3 4 5. Pola ini bersama nombor seperti 19, surah 74, surah 19 dan 77 surah 18 menunjukkan struktur Al-Quran yang kaya dengan makna rohani dan matematik. Contoh pola, nombor 19 yang disebut dalam surah 40 juga muncul dalam 11 huruf Bismillahirrahmanirrahim, menunjukkan hubungan simbolik antara teks dan nombor. Entry ini juga membetulkan beberapa kesilapan dalam dokumen asal, seperti dakwaan 38 huruf sepatutnya 28 huruf Arab Standard, dan 19 plus 87 sepatutnya 30, merujuk Juz 30. Pembetulan ini memastikan analisis kita kekal tepat dan boleh dipercayai. Sama ada Anda seorang pelajar Al-Quran, peminat matematik, atau hanya ingin tahu tentang keajaiban ilahi, entry ini menjemput Anda untuk meneroka pola numerologi ini, dan merenung bagaimana nombor boleh memperdalam iman. Dari simetri surah 36 dan 83, hingga keindahan triplet Pythagoras, Al-Quran menawarkan rahsia yang menanti ditemui. Kongsikan pandangan Anda di ruangan komen untuk menyumbang kepada penerokaan kolektif ini. Rahsia numerologi Al-Quran meneroka pola kiraan operasi logik Al-Quran, bukan sekadar kitab suci yang membimbing umat Islam dalam ibadah dan akhlak, tetapi juga sebuah karya ilahi yang menyimpan keajaiban matematik yang memukau. Sejak zaman awal Islam, ulama seperti Al-Kindi dan Ibn Al-Haytham telah mengkaji pola numerik dalam Al-Quran, melihatnya sebagai bukti ketelitian ilahi. Dalam entry ini, kita akan menyelami kaidah kiraan operasi logik, sebuah pendekatan simbolik yang mendedahkan hubungan antara nombor seperti 72, 289, dan 62 dengan struktur Al-Quran, termasuk surah Al-Fatihah, Juz 30, dan halaman 62 dalam Mushaf Uthmani. Kaidah ini bukan sahaja menarik dari sudut matematik, tetapi juga memperdalam penghayatan kita terhadap keindahan Al-Quran sebagai kalam Allah. Dari 7 ayat Al-Fatihah yang dikenali sebagai Mathani, hingga simetri nombor dalam surah-surah Juz 30, pola ini menjemput kita untuk merenung bagaimana nombor boleh mencerminkan keharmonian ilahi. Entry ini akan membetulkan beberapa kesilapan dalam dokumen asal, seperti dakwaan tentang 38 huruf dan 11++++7 57, serta menawarkan penerangan terperinci untuk setiap pola. Sama ada Anda seorang pelajar Al-Quran atau peminat matematik, mari kita teroka rahsia numerologi ini dan kongsikan pandangan Anda di ruangan komen. Struktur Al-Quran dalam Mushaf Uthmani. Mushaf Uthmani, disusun di bawah Khalifah Uthman bin Affan pada abad ke-7, adalah versi standar Al-Quran yang menjadi rujukan umat Islam di seluruh dunia. Dengan 64 halaman, 114 surah, dan 30 juz, struktur ini bukan sahaja memudahkan pembacaan, hafazan, dan tafsir, tetapi juga menjadi asas untuk kajian numerologi kerana ketelitian susunannya. Setiap halaman, surah, dan ayat dalam Mushaf Uthmani diatur dengan penuh makna, mencerminkan keharmonian ilahi yang menggabungkan rohani dan matematik. Kajian numerologi, seperti kaidah kiraan operasi logik, memanfaatkan nombor seperti jumlah ayat, surah, atau halaman untuk mendedahkan pola simbolik yang menakjubkan. Berikut adalah penerangan terperinci tentang elemen-elemen utama yang relevan dalam kajian ini. Juz 28 merangkumi 9 surah, surah 56, Al-Mujadilah, hingga surah 66, At-Tahrim. Juz ini membincangkan tema penting seperti keimanan, hukum syariat, kemunafikan, dan keadilan sosial. Sebagai contoh, surah Hasyr al-Hasyr mengisahkan pengusiran Bani Nadir, manakala surah Al-Munafikun menyingkap sifat munafik. Dalam numerologi, nombor bian surah boleh dihubungkan dengan pola seperti 289, 2 plus 8 plus 9, 19.
merujuk surah 74:30. Juz ini sering dibaca dalam solat tarawih menunjukkan kepentingannya dalam amalan harian. Surah Al-Fajr, Al-Fajr, terletak pada halaman 593 lutini 594. Surah ini mempunyai 30 ayat dan membincangkan hari kiamat, akhlak manusia, dan azab bagi yang ingkar. Nombor 30 ayatnya relevan dalam numerologi, 3 + 0, 3, yang boleh dihubungkan dengan triplet Pythagoras, 3, Mamtat, 5, yang muncul dalam pola halaman 6-2. Surah Al-Fajr sering dibaca dalam solat subuh, mengukuhkan peranannya dalam ibadah dan analisis numerik. Surah 1, Al-Fatihah Al-Fatihah, dengan 7 ayat, Al-Fatihah adalah inti Al-Quran, dikenali sebagai Alkitab, Ibu Kitab, dan Matani, Surah Maprit 2. Dibaca dalam setiap rakaat solat, ia merangkumi pujian kepada Allah, permohonan petunjuk, dan inti akidah Islam. Nombor 7, menjadi pusat kajian numerologi, seperti dalam pola saraf 72, 5, 34, 7. Kekerapan 7 dalam Al-Quran seperti 7 surah Alif Lam Mim, menyerlahkan kesempurnaannya. Juz 30, merangkumi 37 surah 70 hingga surah 11 An-Nas, dengan 64 ayat. Juz amat terkenal kerana surah-surah pendeknya, yang sering dihafal oleh kanak-kanak dan dewasa. Surah seperti Al-Ikhlas, 4 ayat, dan Al-Falaq, Al-Falaq, mengandungi pelajaran akidah dan perlindungan. Nombor 37 surah menjadi asas pola seperti 28 plus 937. Manakala 54 ayat 5 plus 4, 19, 1 plus 5, 6, mungkin merujuk 6 ayat surah Al-Asr. Juz ini adalah fokus utama numerologi kerana kekayaan surahnya. Halaman 62, mengandungi surah 106, Quraisy, 4 ayat, surah Jau, Al-Ma'un, 7 ayat, dan surah 108, Al-Kautsar, 3 ayat. Jumlah ayat 47-15 menghasilkan pola numerik seperti 1,4/5 yang berkaitan dengan triplet Pythagoras. Halaman ini penting kerana ia menghubungkan nombor seperti 47, surah 107, dan 777, jumlah surah 111, menunjukkan keajaiban struktur Al-Quran. Contoh tambahan, Juz 1 yang merangkumi surah Al-Fatihah dan sebahagian surah Al-Baqarah, mempunyai nombor simbolik, seperti 286 ayat-ayat Al-Baqarah, 289, 1 plus 6 Al-Dujo, kembali kepada Matani. Ini menunjukkan pola numerik merentasi juz yang berbeza. Struktur Mushaf Uthmani menyokong kiraan operasi logik dengan menyediakan nombor yang tepat, seperti nombor 4 halaman, 6 plus 0 plus 4 10 1, melambangkan keesaan Allah. Ketelitian ini bukan sahaja memudahkan hafazan, tetapi juga mengundang penerokaan numerologi yang memperdalam iman. Sebagai contoh, jumlah 1 bab surah Al-Quran 1 plus 1 plus 4, 6, mungkin merujuk 6 prinsip akidah dalam Islam. Dengan susunan yang teratur, Mushaf Uthmani menjadi kanvas untuk menemui rahsia matematik dan rohani Al-Quran. Pola numerologi utama. Kaedah kiraan operasi logik mendedahkan pola numerik yang menghubungkan nombor-nombor tertentu dengan struktur Al-Quran, seperti jumlah ayat, surah, atau halaman dalam Mushaf Uthmani. Pola ini bukan sekadar kira-kira matematik, tetapi tafsiran simbolik yang mencerminkan keharmonian ilahi dalam Al-Quran, mengundang pembaca untuk menghayati keajaiban ciptaan Allah. Nombor seperti 2,9, 2,7, 19, bukan sahaja relevan dalam konteks numerologi, tetapi juga membawa makna rohani yang mendalam dalam tradisi Islam. Berikut adalah analisis terperinci bagi pola-pola utama, dengan contoh tambahan dan penerangan tentang kepentingan simboliknya. 289. Nombor ini diuraikan sebagai 28 plus 9 dan 37, merujuk kepada 37 surah dalam juz 30, yang merangkumi surah-surah pendek seperti Al-Ikhlas, dan An-Nas. Alternatifnya, 28 plus 9 selari dengan surah 74 19, yang menyebut bilangan malaikat penjaga neraka. Nombor 2 juga boleh dihubungkan dengan juz 28 surah, menunjukkan fleksibiliti kaedah ini. Sebagai contoh, 28 boleh dilihat sebagai 2 merujuk surah 2 Al-Baqarah dan surah 9 Al-Fajr, yang kedua-duanya membincangkan tema keimanan dan akibat kufur. Surah 36 dan 83. Surah 36, Yasin mempunyai 83 ayat, manakala surah 83, Al-Mutaffifin, mempunyai 36 ayat mencipta simetri numerik yang menakjubkan. Yasin sering dipanggil hati Al-Quran, membincangkan kehidupan, kematian dan kebangkitan, manakala Al-Mutaffifin menekankan keadilan dalam perdagangan.
Simetri ini 36 ayat 33 ayat boleh dianggap sebagai cerminan keseimbangan ilahi, di mana nombor ayat saling bertukar. Dalam kiraan operasi logik, 36 19 H1 plus 9 ayat 11, 1 plus 1 W2, mungkin merujuk surah 2 Al-Akhirah yang merupakan asas ajaran Al-Quran. Tai juga 9, dianggap sebagai 3 dalam stimian. Nombor ini berkaitan dengan bercerita tudang Uradud plus surah 29 Ankabut 36, selari dengan nombor surah Yasin. Kuasa 6 tiasa melambangkan kesempurnaan matematik, dan hubungan dengan surah 36 menunjukkan kepentingan Yasin sebagai pusat rohani. Selain itu, 29 2 plus 9 12 ni 1 serta 8 seminiman yang boleh dihubungkan dengan 9 surah juz 228 memperkuatkan pola merentasi juz 213 diterjemah sebagai 227. Nombor ini mungkin merujuk surah 2 Al-Baqarah, surah 3 Ali Imran, dan surah Araf yang merupakan surah-surah awal Al-Quran dengan tema akidah, hukum, dan sejarah. Alternatifnya, 237 boleh dihubungkan dengan surah 74, Al-Mudaththir, salah satu wahyu awal, kerana 237 Sun plus 23, merujuk nombor wahyu surah 73, Al-Muzammil. Pola ini menunjukkan hubungan antara wahyu awal dan struktur keseluruhan Al-Quran. 19. Nombor ini sangat penting, disebut dalam surah 74/30, sebagai bilangan malaikat penjaga neraka, dan muncul dalam struktur seperti 19 ayat surah 96, Al-Alaq, wahyu pertama. Dalam numerologi, 19 juga muncul dalam jumlah huruf Bismillahirrahmanirrahim, menghubungkan Bismillah dengan pola ilahi. Contohnya 19 Mifth 1 plus 9 10 1 plus 0 1 melambangkan keesaan Allah. Nombor ini sering dianggap sebagai nombor ajaib dalam kajian Al-Quran kerana kekerapannya. Nombor paling simbolik dalam Al-Quran merujuk 7 ayat surah Al-Fatihah yang dikenali sebagai Mathani, surah Mimblizdar Allah kali. Ia juga berkaitan dengan 7 surah Alif Lam Tuman dan kekerapan perkataan Allah 26 kali, 26 plus Steven plus 8, 25, 2 plus tradisi. Dalam tradisi Islam, 7 melambangkan kesempurnaan, seperti 7 lapis langit, tetia, dan 7 kali tawaf mengelilingi Ka'bah. Dalam kiraan operasi logik, 172 subduj ka 2 34, 3 plus 4 7, mengukuhkan hubungan dengan Al-Fatihah. Contoh tambahan, jumlah 114 surah Al-Quran 1 plus 4 mungkin merujuk 6 ayat surah Al-Asr, yang menekankan pentingnya masa dan keimanan. Selain itu, jumlah ayat surah Al-Baqarah 286, 286 16, 1 plus 6 wal 7, kembali kepada Matani, menunjukkan pola yang konsisten merentasi Al-Quran. Pola-pola ini adalah simbolik, bukan aritmetik ketat, dan bertujuan untuk menyerlahkan keindahan struktur Al-Quran. Kaedah kiraan operasi logik fleksibel membolehkan pelbagai interpretasi, seperti pendaraban 2 3 4, atau penambahan digit 2 plus 8 plus 9 with 19. Walau bagaimanapun, setengah pengkritik mungkin berpendapat bahwa tafsiran ini subjektif, kerana nombor boleh dimanipulasi untuk menghasilkan pelbagai hasil. Meskipun begitu, pola seperti 7, 11, dan 37 kekal menarik kerana konsistensinya dengan elemen Al-Quran, seperti juz 30 dan halaman 62. Kajian ini mengajak kita untuk menghargai ketelitian ilahi, sambil berhati-hati memastikan kiraan kita tepat dan selari dengan teks suci. Pola numerologi utama. Kaedah kiraan operasi logik mendedahkan pola numerik yang menghubungkan nombor dengan elemen Al-Quran, seperti jumlah ayat, surah, atau halaman dalam Mushaf Uthmani. Pola ini bukan sekadar kira-kira matematik, tetapi tafsiran simbolik yang mencerminkan keharmonian ilahi, mengajak kita untuk menghayati ketelitian ciptaan Allah. Setiap pola, dari 2/8 hingga 7, membawa makna rohani yang mendalam, menghubungkan struktur Al-Quran dengan konsep seperti kesempurnaan, keesaan, dan keseimbangan. Berikut adalah analisis terperinci bagi setiap pola numerologi utama, disusun sebagai subbahagian untuk kejelasan. Pola 29, hubungan dengan juz 30 dan nombor 19. Nombor 2/9 adalah kunci dalam kajian ini, diuraikan melalui beberapa cara untuk mendedahkan hubungan dengan Al-Quran. Pertama, 28 plus 9, 37, merujuk kepada 37 surah dalam juz 30, yang merangkumi surah-surah pendek seperti Al-Ikhlas dan An-Nas, yang sering dihafal untuk solat. Kedua, 2 plus 8 plus 19, selari dengan surah 24/30,
Tis'a Ashar, yang menyebut bilangan malaikat penjaga neraka. Ketiga, 1289 boleh dilihat sebagai 2 plus 11 menghubungkan surah 2 Wanif Isplatul Al-Fajr. Yang kedua-duanya membincangkan keimanan dan akibat kufur. Dalam konteks rohani, 37 melambangkan kelengkapan juz 30, manakala 19 menunjukkan ketelitian ilahi. Contoh tambahan, nombor 289 juga boleh dihubungkan dengan juz 29 surah 2 plus 8 plus 9, 19, 1 plus 9, 10, 1 olo 1, melambangkan keesaan Allah, selari dengan akidah tauhid dalam surah Al-Ikhlas. Simetri surah 36 dan 63, keseimbangan ilahi surah 36, mempunyai 23 ayat, manakala surah 33, Al-Mutafifin, Al-Mutfafin, mempunyai 36 ayat, mencipta simetri numerik yang menakjubkan. Yasin dikenali sebagai hati Al-Quran, membincangkan kehidupan, kematian dan kebangkitan, sering dibaca untuk orang yang meninggal dunia. Sebaliknya, Al-Mutafifin menekankan keadilan dalam perdagangan dan akibat kecurangan. Simetri ini, 75 ayat plus 23 ayat, mencerminkan keseimbangan ilahi dalam struktur Al-Quran. Dalam kiraan operasi logik, 36 plus 13 adalah 112, 1 plus 1 plus 11, 2 plus 1 adalah 2. Mungkin merujuk surah 2 Al-Baqarah, yang merangkumi hukum dan akidah asas. Simetri ini juga boleh dianalisis sebagai 3 plus 6 amziman dan 6 plus 3 11, menghasilkan pola tambahan. Contoh tambahan, surah 9 12 ayat, dan surah 11 Maryam 28 ayat. Menunjukkan simetri terbalik. 1 plus 9 10 dan 9 plus 8 11, yang boleh dikurangkan kepada 1 plus 7 8, mungkin merujuk 8 pintu syurga dalam tradisi Islam. Pola 225, kuasa matematik dan surah Yasin, dianggap sebagai 3C, 3 menghubungkan surah 2 Al-Araf dan surah 29, Al-Ankabut, kepada surah 36, Yasin, kerana 79 tikur 6. Kuasa 6, melambangkan kesempurnaan matematik, dan Yasin, sebagai pusat rohani Al-Quran, memperkuatkan makna ini. Dalam kiraan operasi logik, 7 plus 2 berbanding dengan 18 selari dengan 9 juz 2 Alternatifnya, 7 boleh dihubungkan dengan jumlah ayat tertentu, seperti 7 ayat Al-Fatih dikaitkan dengan kuasa 3, tiap kuadrat wilayah 9. Pola ini menunjukkan bagaimana matematik dan rohani bersatu dalam Al-Quran. Contoh tambahan, jumlah ayat surah Al-Baqarah, 286, 2 plus 18 19, 1 plus 6 plus 7, menghubungkan kembali kepada Al-Araf surah 7, menunjukkan konsistensi pola kuasa. Pola 2.337, Wahyu awal dan surah asas, nombor 2 sebagai 2 plus 37, merujuk surah 2 Al-Baqarah, surah 3 Ali Imran dan surah 7 Al-Araf, yang merupakan surah-surah awal Al-Quran dengan tema akidah, hukum dan kisah Nabi. Alternatifnya, 2 S37, 2 plus 3 plus 7 12, 1 plus 2 3 berkaitan dengan nombor wahyu surah 23, Al-Muzammil, Al-Muzmil, salah satu wahyu awal. Pola ini juga boleh dihubungkan dengan surah 74, Mudaththir, kerana 2 plus 3 13 9, 3 plus 9 12, menunjukkan hubungan dengan wahyu awal. Secara rohani, 2.7 mencerminkan permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Contoh tambahan, nombor 694, jumlah halaman Mushaf Uthmani, 6 plus 0 mutarul 10, 1 plus 0 1, melambangkan keesaan Allah, menghubungkan tema asas seperti dalam surah 2 dan 3. Pola 19, ketelitian ilahi dan surah 74. Nombor 19 adalah antara yang paling penting dalam numerologi Al-Quran, disebut dalam surah 74 30, sebagai bilangan malaikat penjaga neraka. Ia juga muncul dalam Zubidurat 96, Al-Alaq, Al-Alaq, wahyu pertama, dan 12 huruf dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kiraan operasi logik, 19 1 plus PN 10 1 lelai 1 melangkan tauhid. Nombor ini sering dianggap nombor ajaib kerana kekerapannya, seperti dalam jumlah huruf-huruf muqatta'at tertentu, contoh dalam surah 2. Secara rohani, 19 menekankan ketelitian ilahi dan peringatan tentang hari kiamat. Contoh tambahan, surah 1 Al-Fatihah mempunyai 29 perkataan dengan Bismillah. 2 plus 9 was 11, 1 plus 1 was 2, tetapi Bismillah sendiri sebagai huruf menghubungkan kembali kepada 19, menunjukkan konsistensi. Pola 7, kesempurnaan dan matani. Nombor 7 adalah simbol kesempurnaan dalam Al-Quran, merujuk 7 ayat surah Al-Fatihah, yang dikenali sebagai matani, surah Mintisu.
Ia juga muncul dalam 7 surah Alif Lam Mim, surah 2, 3, 29-2, dan kekerapan perkataan Allah, 2 kali, 2 plus 6 plus 98, 25, 252. Dalam tradisi Islam, 7 melambangkan kelengkapan, seperti 7 lapis langit, surah 67, dan 7 kali tawaf mengelilingi Ka'bah. Dalam kiraan operasi logik, 122, 211, tanda 2 di 4, menghubungkan kembali kepada Al-Fatihah. Pola ini juga muncul pada halaman 92, 4 plus 7 plus 3 16, 1 plus 4 5, tetapi dengan Al-Fatihah, 4 plus 7 plus 3 plus 7 2 1, 2 plus 1 23, berkaitan dengan triplet Pythagoras. Contoh tambahan jumlah ayat surah Al-Kautsar 3 dan Al-Ikhlas 7, selari dengan Al-Fatihah, menunjukkan nomor 7 merentasi juz 30. Pola-pola ini menunjukkan fleksibilitas kaidah kiraan operasi logik, yang membolehkan pendaraban, penambahan, atau pengurangan digit untuk mendedahkan makna simbolik. Walau bagaimanapun, sesetengah mungkin berpendapat tafsiran ini subjektif, kerana nombor boleh dimanipulasi untuk menghasilkan pelbagai hasil. Untuk mengelakkan spekulasi, kajian ini menekankan pola yang konsisten dengan teks Al-Quran, seperti Ju, 14, surah 24-30. Pola ini bukan sahaja memperindah struktur Al-Quran, tetapi juga mengukuhkan iman melalui penerokaan intelektual. Pembaca digalakkan untuk mengesan pola lain, seperti dalam jumlah ayat atau huruf, dan berkongsi di ruangan komen. Pola 289, hubungan dengan juz 30 dan nomor 19. Nomor 289 adalah salah satu pola numerologi utama dalam kaidah kiraan operasi logik, menonjol kerana hubungannya dengan pelbagai elemen Al-Quran, termasuk juz 30, juz 28 dan surah 74-30. Kaidah ini membolehkan pelbagai pendekatan untuk menguraikan 289, setiap satu mendedahkan makna simbolik yang memperkuatkan keajaiban struktur Al-Quran. Dengan menggabungkan matematik dan tafsiran rohani, pola 289 mengajak kita untuk menghayati ketelitian ilahi dalam kalam Allah. Berikut adalah analisis mendalam tentang pola ini. Kiraan 28 plus 9 37. Penguraian utama 289 menghasil 9 merujuk kepada 37 surah dalam juz 30, surah 12 An-Naba hingga surah 111 An-Nas. Juz 30 atau juz amma terkenal dengan surah-surah pendek seperti Al-Ikhlas 4 ayat dan Al-Falaq 5 ayat yang sering dihafal untuk solat dan perlindungan rohani. Nombor 37 melambangkan kelengkapan kerana juz 30 merangkumi pelajaran akidah, akhlak dan akhirat yang lengkap untuk umat Islam. Kiraan 2 plus 8 plus 9 = 19. Dengan menjumlahkan digit 2 plus 8 plus 9 = 11, nombor ini selari dengan surah 40, Tis'at Ashar, 19, yang menyebut bilangan malaikat penjaga neraka. Nombor 19 adalah simbol ketelitian ilahi, muncul dalam struktur seperti 19 huruf dalam Bismillahirrahmanirrahim, dan 11 ayat surah Silafmat 6, Al-Alaq, wahyu pertama. Dalam konteks juz 30, 19 boleh dihubungkan dengan tema peringatan dan keimanan. Kiraan 2 plus 11 memecahkan 289 menjadi 2 menghubungkan surah 2 Al-Baqarah dan surah Lam 9 Al-Fajr. Al-Baqarah dengan 296 ayat adalah asas hukum dan akidah Islam, manakala Al-Fajr membincangkan hari kiamat dan akhlak. Hubungan ini menunjukkan bagaimana 289 merangkumi tema-tema awal dan akhir Al-Quran, mencerminkan keseimbangan antara permulaan wahyu dan pengajaran akhirat. Juz 28, nomor 289 juga boleh dihubungkan dengan Juz 28, yang mengandungi mulab 66. Kiraan 2 plus 8 plus 9 wis 11. 1 plus 9 wis 10. 1 plus noro wis 1, melambangkan keesaan Allah, selari dengan tema Tauhid dalam surah Al-Ikhlas, Juz 30, dan surah Al-Hashr, Juz 24. Juz 28, dengan surah seperti Al-Munafiqun, Al-Munafiqun, menekankan keimanan dan keadilan, yang diperkuatkan oleh pola numerik ini. Makna rohani. Dalam tradisi Islam, 37 melambangkan kelengkapan pelajaran rohani, manakala 14, 40, menyerlahkan ketelitian ilahi dan peringatan tentang hari kiamat. Pola 289 menggabungkan kedua-dua makna ini, mengajak pembaca untuk merenung hubungan antara struktur Al-Quran dan keimanan. Contohnya, surah Al-Fajr sering dibaca dalam solat subuh, mengingatkan kita tentang kepentingan amalan harian. Pola tambahan, untuk memperluas kajian, pertimbangkan jumlah ayat juz 34 ayat.
5:6 plus mat ablans, Lisa sa plus 5:6, merujuk 6 ayat surah Al-Asr, yang menekankan nilai masa. Alternatifnya, jumlah nombor surah juz 30, 78 plus 79, plus 18 dan 381, 3 plus 0 plus 8 plus 1 iat 19. Mungkin berkaitan dengan triplet Pythagoras, 3, 4, 5, yang muncul dalam pola halaman 602 lihat section 8. Contoh tambahan, surah 2 Al-Baqarah 286 ayat, 2 plus 8 plus 16, 1 plus 6 pi 7, menghubungkan kepada 2 ayat Al-Fatihah, section 5. Ini menunjukkan bagaimana pola 2:9 berkaitan dengan struktur awal Al-Quran, selari dengan tema matani. Pola 2:9 menunjukkan flexibility kaidah kiraan operasi logik, yang membolehkan pelbagai interpretasi, seperti penambahan 28 plus 9, pengurangan digit 2 plus 8 plus 9, atau pemisahan 2 plus 8 9. Sesetengah pengkritik mungkin berpendapat bahwa tafsiran ini subjektif, kerana nombor boleh dimanipulasi untuk menghasilkan pelbagai hasil. Walau bagaimanapun, konsistensi pola 37, juz 30 dan 11 surah Tub pun 30, dengan teks Al-Quran menunjukkan ketelitian ilahi. Pola ini, seperti yang divisualkan dalam carta di Quran Harmoni, membantu pembaca melihat hubungan antara nombor dan makna rohani, mengukuhkan iman melalui penerokaan intelektual. Simetri surah 36 dan 83, keseimbangan ilahi. Salah satu pola numerologi yang paling menarik dalam Al-Quran, ialah simetri antara surah Tiblmam Yasin, yang mempunyai 63 ayat, dan surah 23, Al-Mutaffifin yang mempunyai 26 ayat. Simetri ini, di mana nombor ayat kedua-dua surah saling bertukar di Votam 93, mencerminkan keseimbangan ilahi yang menakjubkan dalam struktur Al-Quran. Dalam kaidah kiraan operasi logik, pola ini bukan sahaja menyerlahkan keindahan matematik, tetapi juga memperdalam pemahaman kita tentang tema rohani dalam kedua-dua surah. Berikut adalah analisis mendalam tentang pola simetri ini. Struktur dan tema surah. Surah Yasin sering dipanggil hati Al-Quran berdasarkan hadis. Tirmidzi 242 membincangkan kehidupan, kematian, kebangkitan, dan tanda-tanda kebesaran Allah. Dengan 83 ayat, ia adalah salah satu surah yang paling kerap dibaca, terutamanya untuk orang yang meninggal dunia, kerana ia mengingatkan tentang akhirat. Surah Al-Mutaffifin 36 ayat menekankan keadilan dalam perdagangan, mengutuk kecurangan, dan memperingatkan azab bagi yang ingkar. Simetri 83 ayat, 36 ayat menunjukkan keseimbangan antara tema rohani Yasin dan akhlak praktikal Al-Mutaffifin. Kiraan numerik. Dalam kiraan operasi logik, jumlah nombor surah dan ayat boleh diuraikan. 36 plus 8 bertiga, 19, 1 plus 1 plus 9 plus 1 2, merujuk surah 2, yang merangkumi hukum dan akidah asas. Alternatifnya, pecahkan nombor ayat. 3 plus 16 9, Yasin, dan 8 plus 3 11 Al-Mutaffifin, menghasilkan 9 plus 11 22 plus 2, kembali kepada Al-Baqarah. Pola ini menunjukkan hubungan antara simetri dan surah awal Al-Quran. Simetri lain dalam Al-Quran. Pola simetri ini bukan unik kepada surah 36 dan 63. Contohnya surah 19, Maryam, dan surah 96 Al-Alaq menunjukkan simetri terbalik. 1 plus 9 10 dan 9 plus 8 11 untuk 12 mungkin merujuk lebakan pintu syurga dalam tradisi Islam. Begitu juga surah 2 ayat dan surah 3, 200 ayat, menghasilkan 2 plus 8 6, 15, 1 plus 6, was 7, dan 2 plus 0 plus 2, menghubungkan kepada 7 ayat Al-Fatihah, section 5. Simetri ini menunjukkan struktur Al-Quran yang teratur. Makna rohani. Dalam tradisi Islam, keseimbangan adalah tanda kebesaran Allah, seperti yang disebut dalam surah 57, was-sama'i rafa'aha wa wada'al mizan, dan langit telah dia tinggikan, dan dia telah meletakkan neraca. Simetri 35 mencerminkan keseimbangan antara keimanan rohani, Yasin, dan tanggung jawab duniawi, Al-Mutaffifin. Nomor 2, dari side sebelah 2, melambangkan dualiti, seperti dunia dan akhirat, yang diperkukuh oleh Al-Baqarah sebagai panduan lengkap. Hubungan dengan pola lain, simetri ini boleh dihubungkan dengan pola lain dalam kajian ini. Sebagai contoh, nomor 7, Al-Fatihah, section 5, muncul melalui 36, 3 plus 6, 9, dan 83, 8 plus 3, 11, 9 plus 11, 22, plus 02, di mana 2 plus 7 Mathani, wala 9, kembali kepada juz 28, 9 surah, section 3.
Begitu juga halaman 62 section 8 dengan 12 ayat 4 plus 2 plus t boleh dikaitkan melalui 1 plus 4 iwa 5 merujuk triplet Pythagoras 3, 4, 5 yang selari dengan keseimbangan matematik simetri ini. Pola tambahan. Untuk memperluas kajian, pertimbangkan jumlah nombor surat gor surat dudu surat 52 plus 5 kalau disekuadran dudu 1 plus 2 ada 3 mungkin berkaitan dengan 3 dari 3 t plus nian despinan 6 3. Ini menunjukkan simetri merentasi juz, mengukuhkan idea keseimbangan ilahi. Contoh tambahan, surah 1 Al-Fatihah dan surah Starul Labam menghasilkan 7 plus 3 10, 1 plus 0 wala 1, melambangkan keesaan Allah. Ini menunjukkan simetri antara permulaan dan penghujung Al-Quran, selari dengan simetri 36 berlampel 3. Simetri surah 36 dan lampel 3 menunjukkan fleksibiliti kaidah kiraan operasi logik, yang membolehkan pelbagai penguraian, seperti penambahan, tiko 6 plus lampel 3 will start with 19, atau pemisahan digit, t benam will 9. Sesetengah pengkritik mungkin melihat tafsiran ini sebagai spekulatif, kerana nombor boleh dihubungkan dengan pelbagai cara. Walau bagaimanapun, konsistensi simetri ini dengan tema rohani Yasin dan Al-Mutafifin, serta hubungannya dengan Al-Baqarah dan Al-Fatihah, menunjukkan ketelitian struktur Al-Quran. Pola ini, seperti yang divisualkan dalam carta di Quran Harmoni, membantu pembaca menghargai keseimbangan ilahi, menggabungkan intelektualisme dengan keimanan. Pola Dudududududuasimian, kuasa matematik dan surah Yasin. Nombor 729 menonjol dalam kajian numerologi Al-Quran kerana sifat matematiknya yang unik sebagai 3 angka, 3x3 dan hubungannya dengan surah Ad-7, Al-Araf, surah 29, Al-Ankabut, dan surah 36, Yasin, Yes. Dalam kaidah kiraan operasi logik, pola ini menggambarkan keharmonian antara kuasa matematik dan makna rohani, memperkuatkan kepercayaan bahwa struktur Al-Quran mencerminkan ketelitian ilahi. Dengan menghubungkan nombor ini kepada surah-surah penting, pola Duduva-2 Mespian menjemput kita untuk merenung keajaiban Al-Quran sebagai kalam Allah. Berikut adalah analisis mendalam tentang pola ini. Kiraan 7 plus 2 bisian, 3 bodolam. Nombor 720 dihubungkan dengan 2, Al-Araf 26 ayat. Dan surah Sman, Al-Ankabut 6 tiajat, 49 yang berlebih merujuk nombor surah 36, Yasin 83 ayat. Yasin dikenali sebagai hati Al-Quran berdasarkan hadis, Tirmidzi, membincangkan kehidupan, kematian, dan kebangkitan, menjadikannya pusat rohani Al-Quran. Al-Araf membahas kisah Nabi dan hari kiamat, manakala Al-Ankabut menekankan ujian keimanan seperti kisah Nabi Ibrahim. Hubungan ini menunjukkan bagaimana Dudu-2 merangkumi tema-tema rohani utama. Kuasa matematik, 329. Sebagai 3 cuba, nombor Dudu-2 melambangkan kesempurnaan matematik, kerana 3 adalah nombor asas dalam banyak pola Quranik, seperti triplet Pythagoras, 3, 4, 5, yang muncul dalam pola halaman nombor 2, section 8. Kuasa 6 menyerlahkan ketelitian struktur Al-Quran, di mana nombor-nombor besar boleh dikurangkan kepada makna simbolik. Contohnya, 3 kuadrat Sinan, merujuk Sinan surah juz 28, section 3, menunjukkan hubungan antara kuasa dan struktur juz. Kiraan 7 plus 2 plus 9 plus 9, dengan menjumlahkan digit, 7 plus 2 plus 9, 18, 1 plus 9, nombor ini berkaitan dengan 9 surah juz 28, surah 58, yang membincangkan keimanan, kemunafikan, dan hukum syariat. Nombor 9 juga boleh dihubungkan dengan surah 9, At-Taubah 9 ayat, di mana 1 2 plus 9 12, 1 plus 2 3, kembali kepada asas kuasa 3 dalam 7-29. Ini menunjukkan konsistensi pola merentasi Al-Quran. Pola kuasa lain, untuk memperluas kajian, pertimbangkan kuasa lain dalam Al-Quran. Sebagai contoh, jumlah ayat surah Al-Baqarah 2, 2 plus 8, 16, 1 plus 6 ayat 7, merujuk surah Al-Araf, yang merupakan sebahagian daripada pola 7 juz 29 plus 29. Begitu juga, jumlah nombor surah juz 30, 12 plus 11, 13 3 plus 0, plus 1, 12, 1, 2, 3, selari dengan 3 kuah. Pola kuasa ini menunjukkan struktur matematik yang mendalam. Makna rohani, dalam tradisi Islam, nombor seperti 3 dan 9 sering dikaitkan dengan kesempurnaan dan kelengkapan, seperti 3 tahap keimanan, Islam, Iman, Ihsan, atau Sinan hari pertama Zulhijjah.
Yasin sebagai pusat pola 209 mengukuhkan peranannya sebagai hati Al-Quran, sering dibaca untuk menghibur hati dan mengingatkan tentang akhirat. Hubungan dengan Al-A'raf dan Al-Ankabut menekankan pentingnya ujian keimanan dan ketabahan, mencerminkan makna rohani yang mendalam. Hubungan dengan pola lain, pola 279 berkaitan dengan pola lain dalam kajian ini. Sebagai contoh, nombor 7 menghubungkan kepada 7 ayat Al-Fatihah, manakala Siman dari 2 lo lead Smenda, selari dengan spin surah Mamasa section 3. Halaman 62, section 8, dengan trip Pythagoras, 3 berkait kerana 3 adilits asas 2 di mana anti reke. Ini menunjukkan bagaimana pola 729 merentasi pelbagai elemen Al-Quran. Contoh tambahan, jumlah ayat surah Al-Ikhlas 4 dan Al-Kautsar 7 menghubungkan kembali kepada surah 7 Raf dalam pola 7 juz 2 Ini menunjukkan konsistensi nombor 7 merentasi juz 30, selari dengan makna metani. Pola 729 menunjukkan kehebatan kaidah kiraan operasi logik yang menggabungkan kuasa matematik Hafari dengan tafsiran simbolik 7 plus 29 = 36. Sesetengah pengkritik mungkin berpendapat bahwa hubungan ini spekulatif kerana nombor boleh ditafsirkan dalam pelbagai cara. Walau bagaimanapun, konsistensi hubungan dengan Yasin, Al-A'raf, dan Juz 28 menunjukkan ketelitian struktur Al-Quran. Pola ini, seperti yang divisualkan dalam charta di Quran Harmoni, membantu pembaca menghargai keindahan matematik dan rohani Al-Quran, mengundang penerokaan lanjut tentang nombor dan maknanya. Pola 237, Wahyu Awal dan Surah Asas. Nombor 2237 menyerlah dalam kajian numerologi Al-Quran, kerana hubungannya dengan surah-surah awal dan tema-tema asas dalam wahyu, seperti akidah, hukum, dan kisah Nabi. Dalam kaidah kiraan operasi logik, 237 diuraikan melalui pelbagai cara, menghubungkan surah 2 Bakar Al-Baqarah, surah 3 Ali Imran Al-Amran, surah 7 Al-Araf Al-Araf, dan surah wahyu awal seperti surah 73 Al-Muzmil, dan surah 74 Al-Mudaththir Mudaththir. Pola ini mencerminkan permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW dan keteguhan iman, mengajak kita untuk menghayati keajaiban struktur Al-Quran. Berikut adalah analisis mendalam tentang pola ini. Kiraan 2 plus 37. Penguraian utama 237 ialah 237, merujuk surah 2 Al-Baqarah 286 ayat, surah 3 Ali Imran 200 ayat, dan surah 7 Al-A'raf 26 ayat. Ketiga-tiga surah ini adalah antara surah terpanjang dan paling penting dalam Al-Quran, membincangkan akidah, keesaan Allah, hukum syariat, contohnya perintah solat dalam Al-Baqarah, dan kisah Nabi, seperti Musa dan Nuh dalam Al-A'raf. Nombor 37 juga selari dengan 37 surah Juz 30, section 3, menghubungkan tema asas dengan surah-surah pendek yang kaya dengan pelajaran rohani. Kiraan 2 plus 3 7 11 3. Dengan menjumlahkan digit 2 plus 3 tutu 12, 1 plus 2 agi 3. Nombor ini berkaitan dengan surah 3 atau nombor Wahyu surah 73, salah satu surah awal yang diturunkan di Mekah. Al-Muzammil memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bangun malam beribadah, mencerminkan permulaan dakwah. Alternatifnya, 12 boleh dihubungkan dengan surah 12, Yusuf, yang menceritakan kisah Nabi Yusuf, selari dengan tema ketabahan dalam Al-A'raf dan Ali Imran. Hubungan dengan wahyu awal, nombor 237 juga boleh dihubungkan dengan surah 4 Al-Mudaththir, salah satu wahyu awal, kerana 2 12 dan 12 plus 6 2, selisih antara surah 23 dan 24 dan 24. Surah Al-Mudaththir memerintahkan Nabi untuk bangun dan memberi amaran, mengukuhkan tema permulaan dakwah. Hubungan ini menunjukkan bagaimana 2-37 merangkumi fasa awal penurunan Al-Quran yang menekankan keimanan dan tanggung jawab. Pola tambahan. Untuk memperluas kajian, pertimbangkan jumlah ayat sekawang 2 plus 8 ton 6, 11, 1 plus 6 7, merujuk surah 7, yang merupakan sebahagian daripada pola 237. Begitu juga, jumlah nombor surah Juz 1 surah 1 plus 2 3, selari dengan 2 plus 3 plus 7 12, 3, menunjukkan hubungan dengan permulaan Al-Quran. Contoh lain, jumlah ayat surah Ali Imran 2 plus 0 plus 02, kembali kepada surah 2 dalam pola 2-37. Makna rohani. Dalam tradisi Islam, nombor 3 melambangkan kelengkapan, seperti 3 tahap keimanan, Islam, Iman, Ihsan, atau 3 nabi utama dalam Ali Imran. Pola 2-37.
dengan hubungannya kepada surah 2, 3, dan 7, mencerminkan asas keimanan dan tanggung jawab umat Islam untuk menyebarkan dakwah, seperti yang ditunjukkan dalam wahyu awal Al-Muzammil dan Al-Muddathir. Nombor ini juga mengingatkan kita tentang ketabahan dalam menghadapi cabaran, seperti yang digambarkan dalam kisah-kisah Nabi. Hubungan dengan pola lain, pola 237 berkaitan dengan pola lain dalam kajian ini. Sebagai contoh, nombor 7 menghubungkan kepada 7 ayat Al-Fatihah, section 5, manakala 37 selari dengan 37 surah Juz 10, section 3. Halaman 62, section 8, dengan 14 ayat, 14 judul kinedbam melalui 1 plus 4 wiwa 5, merujuk triplet Pythagoras, 3, mapa, di mana 3 adalah hasil akhir 237, 2 plus 3 plus 7, 12. Ini menunjukkan konsistensi merentasi struktur Al-Quran. Contoh tambahan, jumlah nombor surah dari surah 18 hingga 19, 108 plus 119 plus 115, ay 7, 7 plus 2 plus 7 itu 2 plus 1 wa 3, selari dengan 2 plus 3 plus 7 ains 12, 3 dalam pola 237. Ini menghubungkan wahyu akhir Juz dengan wahyu awal, mencerminkan kesatuan Al-Quran. Pola 237 menunjukkan kehebatan kaidah kiraan operasi logik, yang menggabungkan pemisahan 2 plus 3 dan penambahan digit 2 plus 7 12 untuk mendedahkan makna simbolik. Sesetengah pengkritik mungkin berpendapat bahwa tafsiran ini boleh menjadi subjektif, kerana nombor boleh dihubungkan dengan pelbagai cara. Walau bagaimanapun, hubungan 237 dengan surah-surah asas, 237, dan wahyu awal, 237-4, menunjukkan ketelitian struktur Al-Quran. Pola ini, seperti yang divisualkan dalam carta di Quran Harmoni, membantu pembaca menghargai hubungan antara nombor dan tema dakwah, mengukuhkan iman melalui penerokaan intelektual. Pola 19, ketelitian ilahi dan surah 4. Nombor 19 adalah antara pola numerologi yang paling penting dalam Al-Quran. Dikenali sebagai simbol ketelitian ilahi, kerana penyebutannya dalam surah Dubdum 430, Tis'a Ashar, 19, dan kehadirannya dalam struktur seperti 19 huruf Bismillahirrahmanirrahim dan 11 ayat surah 9 Al-Alaq. Dalam kaidah kiraan operasi logik, 19 mendedahkan hubungan mendalam antara teks Al-Quran dan makna rohani, mengajak kita untuk menghayati keajaiban struktur ilahi. Pola ini sering dianggap nombor ajaib, kerana kekerapannya dan hubungannya dengan tauhid. Berikut adalah analisis mendalam tentang pola ini. Surah 430 dan Malaikat Penjaga, Surah 4 Al-Muddathir menyebut Tis'a Ashar sebagai bilangan malaikat penjaga neraka. Ayat ini, 30, menekankan peringatan tentang hari kiamat dan kebenaran wahyu, selari dengan tema wahyu awal. Nombor 11 dalam konteks ini dianggap simbol ketelitian, kerana ia menunjukkan bilangan yang tepat dan terhad, mencerminkan kekuasaan Allah yang maha sempurna. 19, huruf Bismillah, frasa Bismillahirrahmanirrahim, yang muncul di awal 11 surah, kecuali surah At-Taubah, mengandungi 19 huruf dalam abjad Arab standard. Ini menghubungkan 19 dengan permulaan setiap surah, melambangkan kean Allah, lat plus minan ya 10 satan plus nolo. Bismillah sebagai kunci pembuka Al-Quran, mengukuhkan makna rohani 19 sebagai simbol tauhid dan permulaan wahyu. Surah 96 19 ayat, Surah 96 Al-Alaq pertama kepada Nabi Muhammad SAW, mempunyai 19 ayat, menghubungkan 19 dengan permulaan kenabian. Ayat-ayat ini mula dengan Iqra, menekankan pentingnya ilmu dan keimanan. Kekerapan 19 dalam wahyu pertama dan surah 4 30 menunjukkan pola yang merentasi fasa awal dan akhir penurunan Al-Quran. Kiraan 1 plus 9 equals 10, or 1. Dalam kiraan operasi logik, 19 dan 1 plus 9 equals 10, 10 plus nodawi 1, melambangkan keesaan Allah, selari dengan akidah tauhid dalam surah Al-Ikhlas, Al-Ikhlas 10. Nombor 1 juga muncul dalam struktur seperti 1 ayat surah Al-Fatihah tanpa Bismillah, menunjukkan hubungan antara 19 dan permulaan Al-Quran. Pola 19 lain, untuk memperluas kajian, pertimbangkan huruf muqatta'atin, serta dalam. Contohnya, Alif Alif Lam Mim, muncul dalam 6 surah, 2, 3, 2, 9, 31, 32, dan jumlah hurufnya 3 huruf plus 6 diwazlah 16, 1 plus 8 n plus 9, atau 6 plus dihubungkan dengan 19 melalui 9 plus 10, surah lain dengan muqatta'at equals 19. Selain itu,
Jumlah perkataan dalam surah Al-Fatihah dengan Bismillah, Yau 2 plus 9, 2 plus 1 sebekuatlah 2, tetapi Bismillah sendiri, 19 huruf, mengesahkan pola 19. Makna rohani. Dalam tradisi Islam, 19 melambangkan ketelitian dan kesempurnaan ilahi, seperti yang ditunjukkan dalam ayat Kul syai' ahsinah kitaban, surah 29, segala sesuatu telah kami catat dalam kitab. Nombor 19, melalui Bismillah dan Al-Alaq, mengingatkan umat Islam tentang pentingnya memulakan segala urusan dengan nama Allah dan mengejar ilmu. Hubungannya dengan surah 74-30, juga menekankan kesedaran tentang hari kiamat, menggalakkan takwa. Hubungan dengan pola lain, pola 11 berkaitan dengan pola lain dalam kajian ini. Sebagai contoh, nombor 218, section 4, pola 289, 2 plus 8 plus 19, menghubungkan dengan juz 10, dan surah 24, 20. Nombor 7, Al-Fatihah, section 5, juga boleh dihubungkan melalui 11 1 plus 9 was 4 1. Selari dengan 1 plus 6 dari 16, jumlah ayat Al-Baqarah 2 plus 8 6 7. Halaman 6 2, section 8 dengan 11 ayat 4 plus 7 plus 3, 1 plus 4 warwa 5, merujuk triplet Pythagoras, 3, 4, 5, 5 plus 14 plus 19 mengesahkan pola ini. Contoh tambahan, jumlah nombor surah dari surah 96 hingga 112, 6 plus 5 7, plus 112, 2 kuah nero 90, 2 plus noro plus 9 plus noro well 11. Tetapi surah 96 sendiri, 19 ayat, dan Bismillah 19 huruf, mengukuhkan pola 19 merentasi juz 30, selari dengan tema wahyu awal dan akhir. Pola 19 menunjukkan kehebat kaidah kiraan operasi logik, yang menggabungkan kekerapan nombor, 19 huruf, 9 ayat, dengan tafsiran simbolik, 1 plus 9 was 10. Sesetengah pengkritik mungkin berpendapat bahwa tafsiran ini subjektif, kerana nombor boleh dimanipulasi untuk menghasilkan pelbagai hasil. Walau bagaimanapun, kekerapan 12 dalam Bismillah, surah 96, dan surah 24, 30 menunjukkan ketelitian struktur Al-Quran yang tidak dapat disangkal. Pola ini, seperti yang divisualkan dalam carta di Quran Harmoni, membantu pembaca menghargai keindahan matematik dan rohani, mengukuhkan iman melalui penerokaan intelektual. Pola 7, kesempurnaan dan mathani. Nombor 7 adalah simbol kesempurnaan yang paling menonjol dalam Al-Quran. Muncul dalam pelbagai elemen seperti 7 ayat surah Al-Fatihah, Fathah, yang dikenali sebagai Mathani, Aplaplodu, dan 7 surah yang bermula dengan huruf muqatta'at Alif Lam Mim. Dalam kaidah kiraan operasi logik, 7 mendedahkan hubungan mendalam antara struktur Al-Quran dan makna rohani, melambangkan kelengkapan dan keharmonian ilahi. Sebagai nombor yang kerap muncul dalam tradisi Islam, seperti 7 lapis langit dan 7 kali tawaf, 7 mengajak kita untuk menghayati keajaiban kalam Allah. Berikut adalah analisis mendalam tentang pola ini. 7 ayat Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah dengan 7 ayat adalah inti Al-Quran, dikenali sebagai Al-Kitab, Ibu Kitab, dan Mathani, surah 11-32, was Sab' al-Mathani. Dibaca dalam setiap rakaat solat, ia merangkumi pujian kepada Allah, permohonan petunjuk, dan akidah asas. Nombor 7 dalam Al-Fatihah, 5, menjadi pusat kajian numerologi, kerana ia melambangkan kesempurnaan rohani dan praktikal, seperti yang ditunjukkan dalam kewajipan solat harian. 7 surah Alif Lam Mim. 7 surah yang bermula dengan Lem, surah Tua, Tiki, 29, 30, 31, 32, dan satu lagi tradisi menyebut surah 11, menunjukkan kekerapan 7 dalam struktur Al-Quran. Surah-surah ini termasuk Al-Baqarah dan Ali Imran, membincangkan tema akidah, hukum, dan kisah Nabi, mengukuhkan peranan 7 sebagai simbol kelengkapan. Jumlah huruf muqatta'at dalam 6 surah ini, 3 huruf Ha-6 al-Laik Duras, i.e. 1 plus 8 plus 9, boleh dihubungkan dengan pola lain seperti 19, section 4, pola 19. Kiraan 172, 7. Dalam kiraan operasi logik, nombor seperti 172 dan 11 2 jadi 4, 3 plus 4 7, menghubungkan kembali kepada Al-Fatihah. Nombor 172 boleh dilihat dalam konteks lain, seperti jumlah ayat tertentu atau hubungan dengan juz 30, section. Contohnya, jumlah ayat surah Al-Ikhlas, Mat dan Kautsar 3, menunjukkan kekerapan 7 dalam juz 30. Perkataan Allah, 26 spiritual. Kekerapan perkataan Allah dalam Al-Quran, 26 kali, 26 plus 9 plus 8 25, 2 plus 7, mengesahkan 7 sebagai nombor ilahi.
Ini menunjukkan bagaimana 7 merentasi teks Al-Quran, bukan sahaja dalam ayat atau surah, tetapi juga dalam perkataan suci yang menjadi teras keimanan. Pola 7 lain. Untuk memperluas kajian, pertimbangkan struktur lain. 7 lapis langit disebut dalam surah 63, Alladhi khalaq sab'a samawat tabaqan, dan 7 kali tawaf mengelilingi Ka'bah adalah amalan penting dalam haji. Jumlah ayat surah Al-Baqarah, 2 plus 9 plus 1 plus 7, menghubungkan kembali kepada Al-Fatihah. Begitu juga, jumlah nombor surah dari surah Slaitas Ratlablam hingga Sulbalakti, plus Rudat Lablaras Nabzias plus Tubel Bersudul Dududit. The 7 plus 7 plus 7 wa 21, 2 plus 1 wa 3, tetapi 7 sendiri mengandungi 3 7, menyerlahkan kekerapan nombor ini. Makna rohani, dalam tradisi Islam, 7 melambangkan kesempurnaan dan kelengkapan, seperti 7 lapis langit, 7 lapis bumi, surah 65, dan 7 hari penciptaan dalam tafsir. Al-Fatihah dengan 7 ayat merangkumi inti akidah dan ibadah, manakala 7 surah Alif Lam Mim menegaskan kelengkapan hukum dan kisah. Nombor 7 juga muncul dalam amalan seperti 7 batu dalam jamrah, mengukuhkan maknanya sebagai simbol keharmonian ilahi. Hubungan dengan pola lain, pola 7 berkaitan dengan pola lain dalam kajian ini. Sebagai contoh, nombor 12 teman, pola 28 2 plus 8 plus 9 19, tetapi 19 1 plus 9 10 1 is 1 boleh dihubungkan dengan 7 melalui Al-Fatihah dari Al-Baqarah. Halaman 62, section 8. Dengan 12 ayat 4 plus 7 3, 1 plus 4 5, tetapi 4 plus 2 plus 3 Al-Fatihah, 21, 2 plus 1 3 merujuk triplet Pythagoras, 4 5. Simetri surah 36 dan Lauti section 4 juga menghasilkan 36 plus 8 19, yang boleh dihubungkan dengan 7 melalui surah 2. Contoh tambahan, jumlah ayat surah Al-Asr 3 dan Al-Falaq 5, 8, tetapi jika digabungkan dengan Al-Nas 6, jumlahnya 3 plus 5 plus 6 15, 1 4 5, dan 5 plus 2, surah lain, 7, kembali kepada Al-Fatihah. Ini menunjukkan kekerapan 7 dalam juz 30, selari dengan matani. Pola 7 menunjukkan kehebatan kaidah kiraan operasi logik, yang menggabungkan kekerapan nombor, 7 ayat, 7 surah, dengan tafsiran simbolik, 172, 7. Sesetengah pengkritik mungkin berpendapat bahwa hubungan ini subjektif, kerana nombor boleh dimanipulasi. Walau bagaimanapun, kekerapan 7 dalam Al-Fatihah Alif Lam Mim, dan perkataan Allah menunjukkan ketelitian struktur Al-Quran. Pola ini, seperti yang divisualkan dalam carta di Quran Harmoni, membantu pembaca menghargai kesempurnaan ilahi, mengukuhkan iman melalui penerokaan intelektual. Pengesahan perkataan Al-Fatihah surah Al-Fatihah dengan 7 ayat adalah inti Al-Quran, dikenali sebagai Al-Kitab, dan Matani, surah Mablif 87, was Saba' al-Mathani. Dibaca dalam setiap rakaat solat, ia merangkumi pujian kepada Allah, permohonan petunjuk, dan akidah asas, menjadikannya asas rohani umat Islam. Dalam kajian numerologi, struktur Al-Fatihah, termasuk bilangan perkataan, huruf, dan ayat, mendedahkan pola yang menakjubkan, seperti hubungannya dengan nombor 7, C+, dan Saitu 2. Section ini membetulkan kesilapan dalam dokumen asal, yang mendakwa 30 huruf, sepatutnya 24 huruf Arab standard, dan mengesahkan jumlah perkataan 2 bab 9 dengan Bismillah. Berikut adalah analisis terperinci tentang struktur Al-Fatihah dan kepentingan numerologinya. Jumlah ayat 7 Al-Fatihah terdiri daripada 7 ayat, termasuk Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama menurut kebanyakan ulama, contohnya Tafsir Ibnu Katsir. Nombor 7, seperti dibincangkan dalam pola 7, section 4, melambangkan kesempurnaan, selari dengan 7 lapis langit suram 7 dan 7 kali tawaf. Dalam kiraan operasi logik, 7 muncul dalam pola seperti 122 T2 3,4, 3,4 menghubungkan Al-Fatihah dengan struktur Al-Quran yang lebih luas. Jumlah perkataan, 29. Dengan Bismillah, Al-Fatihah mengandungi 29 perkataan. Tanpa Bismillah, 25 perkataan. Kiraan 29, 2 plus 9 11, 1 plus 1 2, merujuk surah Duara, yang melengkapi Al-Fatihah sebagai asas hukum. Bismillah sendiri, menyumbang kepada pola ini, dan hubungannya dengan 12 huruf, section 4, pola 19, menunjukkan ketelitian ilahi. Contohnya, 29 naik 19, was 10, 1 plus 1, melambangkan tauhid. Jumlah huruf, 28. Dalam abjad Arab standard,
Al-Fatihah mengandungi 139 huruf, dengan Bismillah, termasuk 11 huruf Bismillah. Kesilapan asal yang mendakwa di 8 huruf telah dibetulkan kepada 28 huruf asas, tanpa tanda baca atau harakat. Kiraan 135 13 plus 9 Siblia 1 plus 3 4 mungkin merujuk 4 ayat surah Al-Ikhlas yang melengkapi tema Tauhid Al-Fatihah. Alternatifnya, 28 huruf asas 2 plus 8 ni 10 ni 1 kembali kepada keesaan Allah. Pola numerologi, struktur Al-Fatihah menghasilkan pelbagai pola. Contohnya, jumlah perkataan tanpa Bismillah, 25, 2 plus 5 ayat 7, mengesahkan 7 ayat matani. Jumlah ayat, 2 plus perkataan 29, 36, merujuk surah 30 Yasin, section 4, pola tibul 63, yang dikenali sebagai hati Al-Quran. Begitu juga, surat 39 huruf, 1 plus 3 plus 9 13, dan 36 huruf Muhammad dalam ayat pertama, was 19, menghubungkan kembali kepada pola 19, section 4. Pola tambahan, untuk memperluas kajian, pertimbangkan hubungan dengan juz 30, section 3. Jumlah ayat surah Al-Ikhlas, 4, Al-Kautsar 3, 7, selari dengan Al-Fatihah. Jumlah nombor surah juz 1 plus 2 plus 3, dan ayat Al-Fatihah, 3 plus 7 10, 1, melambangkan keesaan. Selain itu, jumlah huruf dalam ayat terakhir Al-Fatihah, Suratul Ladzina An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, adalah barpetia plus tia juga, mengesahkan pola juga. Makna rohani, sebagai Al-Kitab, Al-Fatihah merangkumi inti Al-Quran, pujian Alhamdulillah, Tauhid, Iyyaka na'bud, dan permohonan petunjuk, Ihdinas Siratal Mustaqim. Nombor 7 melambangkan kesempurnaan, seperti 7 lapis langit dan bumi, surah 65:11. Manakala 29 perkataan mencerminkan kelengkapan akidah. Dalam solat, Al-Fatihah adalah rukun yang menghubungkan hamba dengan Allah, menjadikannya asas ibadah harian. Hubungan dengan pola lain, Al-Fatihah berkaitan dengan pola lain dalam kajian ini. Nombor 7 menghubungkan kepada pola 7, section 4, manakala 19 huruf Bismillah, selari dengan pola 19, section 4. Juz 30, 37 surah, section 3, dihubungkan melalui 29 2 plus 9 was 11 2, merujuk surah 2. Halaman 62, section 8 ayat 4 plus 7 plus 3, 1 plus 4 selah 5, dan 52 surah lain wujudo, kembali kepada Al-Fatihah. Pola 2 section 4, section 2 bab plus 19, menghubungkan Bismillah. Contoh tambahan, jumlah huruf dalam Alhamdulillahirrabbilalamin ayat kedua adalah 11, 1 plus 7 dan 8. Tetapi jika digabungkan dengan ayat pertama, 11 huruf, 19 plus 11 wa 36, merujuk surah 36, menunjukkan hubungan antara Al-Fatihah dan hati Al-Quran. Pengesahan perkataan dan huruf Al-Fatihah menunjukkan kehebatan kaidah kiraan operasi logik, yang menggabungkan kiraan tepat, 7 ayat, 29 perkataan, 28 huruf asas, dengan tafsiran simbolik, 172 2. Sesetengah pengkritik mungkin berpendapat bahwa tafsiran ini subjektif, tetapi kekerapan 7 dan 19 dalam Al-Fatihah, disokong oleh teks Quranik dan tafsir, menunjukkan ketelitian ilahi. Pola ini, seperti yang divisualkan dalam carta di Quran Harmoni, membantu pembaca menghargai keindahan Al-Fatihah sebagai inti Al-Quran, mengukuhkan iman melalui penerokaan intelektual. Rahasia numerologi Al-Quran, kajian operasi logik Al-Quran, sebagai kalam Allah, mengandungi keajaiban yang merentasi teks, struktur, dan nombor. Kajian ini meneroka rahasia numerologi dalam Al-Quran, menggunakan kaidah kiraan operasi logik, mendedahkan pola seperti 7, 11, dan 29 yang mencerminkan ketelitian ilahi. Dengan fokus pada Mushaf Uthmani, kami menganalisis hubungan antara ayat, surah, dan halaman, khususnya halaman 62, untuk menyerlahkan keharmonian Al-Quran. Kajian ini mengajak pembaca untuk menghargai keindahan Al-Quran melalui intelektualisme dan keimanan. Pengenalan numerologi Al-Quran ialah kajian pola nombor dalam teks suci, bertujuan untuk mendedahkan keajaiban struktur dan makna rohaninya. Kaidah kiraan operasi logik yang menggabungkan pendaraban, penambahan, dan pengurangan digit, mendedahkan hubungan antara ayat, surah, dan halaman dalam Mushaf Uthmani. Contohnya, nombor seperti 7 ayat Al-Fatihah dan 19 surah 4 dan 19 menunjukkan ketelitian ilahi. Kajian ini bukan sekadar matematik, tetapi penerokaan rohani yang menghubungkan nombor dengan tema seperti tauhid dan akhirat. Kami juga membetulkan kesilapan seperti kiraan huruf Al-Fatihah 28 bukan 38 untuk memastikan ketepatan. Contoh,
Jumlah surah Al-Quran 1 plus 1 plus 4 6 merujuk surah 6 Al-An'am yang membincangkan keesaan Allah selari dengan matlamat kajian ini. Pendekatan penyusunan Al-Quran. Penyusunan Al-Quran dalam Mushaf Uthmani yang disusun pada zaman Khalifah Uthman R.A. adalah standar yang digunakan sehingga kini. Surah disusun bukan mengikut turutan wahyu, tetapi berdasarkan arahan Nabi Muhammad SAW dengan Fatihah sebagai pembuka dan surah An-Nas sebagai penutup. Pendekatan ini menekankan struktur tematik seperti akidah dalam surah 2 Al-Baqarah dan kisah Nabi dalam surah 7 Al-A'raf. Kaidah kiraan operasi logik menganalisis jumlah ayat 63 surah 12 dan halaman 64 untuk mendedahkan pola seperti 7 dan 11. Penyusunan ini memudahkan hafalan dan menyerlahkan keharmonian ilahi. Contoh, jumlah halaman 64, 6 plus 0 plus 10, 1, melambangkan tauhid, selari dengan Al-Fatihah sebagai pembuka. Struktur Al-Quran dalam Mushaf Uthmani. Mushaf Uthmani terdiri daripada 115 surah, 6236 ayat, dan 64 halaman dibahagikan kepada 30 juz. Struktur ini bukan sahaja memudahkan bacaan, tetapi juga mendedahkan pola numerik. Contohnya, juz 30 mengandungi 37 surah, surah 78 Sabtu 16, yang menghasilkan 37 plus 7 plus 10 1, melambangkan keesaan Allah. Halaman 62, yang merangkumi ayat akhir surah An-Naml dan awal surah Al-Qasas, menunjukkan pola 4 plus 7 plus 3 16 1 4 5, berkaitan dengan triplet Pythagoras 3 4 5. Struktur ini, dengan susunan seperti surah Al-Fatihah 7 ayat dan Yasin 83 ayat, mengesahkan ketelitian ilahi. Contoh, jumlah ayat juz 30, 564, 5 plus 4 15, 1 plus 5 6, merujuk surah Al-Asr ayat, menekankan nilai masa. Pola numerologi utama. Kaidah kiraan operasi logik mendedahkan pola numerik yang menghubungkan nombor dengan elemen Al-Quran, seperti jumlah ayat, surah, atau halaman dalam Mushaf Uthmani. Pola ini bukan sekadar kira-kira matematik, tetapi tafsiran simbolik yang mencerminkan keharmonian ilahi, mengajak kita untuk menghayati ketelitian ciptaan Allah. Setiap pola, dari 29 hingga 7, membawa makna rohani yang mendalam, menghubungkan struktur Al-Quran dengan konsep seperti kesempurnaan, keesaan, dan keseimbangan. Berikut adalah analisis terperinci bagi setiap pola logi utama. Pola 29, hubungan dengan juz 30 dan nombor 9. Nombor 22 adalah kunci dalam kajian ini, diuraikan melalui beberapa cara untuk mendedahkan hubungan dengan Al-Quran. Pertama, 29 merujuk kepada 7 surah dalam juz 30, yang merangkumi surah-surah pendek seperti Al-Ikhlas, dan An-Nas. Kedua, 2 plus 9 selari dengan surah 74 19. Ketiga, 2 plus 9 menghubungkan surah 2 Al-Baqarah dan surah 9 Al-Fajr. Dalam konteks rohani, 7 melambangkan kelengkapan juz 30, manakala 11 menunjukkan ketelitian ilahi. Contoh tambahan, surah 2, 286 ayat, 2 plus 8 plus 6, 19, 1 plus nanggul sujo, menghubungkan kepada Al-Fatihah section 5. Simetri surah 36 dan 23, keseimbangan ilahi. Surah 36 ayat mempunyai 83 ayat, manakala surah 33 Al-Mutaffin mempunyai 36 ayat, mencipta simetri numerik. Yasin, hati Al-Quran, membincangkan kehidupan dan kematian, manakala Allah menekankan keadilan. Simetri ini tetiya, mencerminkan keseimbangan ilahi. Kiraan 36 plus 83 was 119, 1 plus 1 plus 11 form, 1 plus 1 2, merujuk surah 2 Al-Baqarah. Contoh tambahan, surah 9 dan surah 86 Al-Alaq 11 ayat, 1 plus 9 was 10, 98 pisol 1 plus 7 28, merujuk 8 pintu syurga. Pola 729, kuasa matematik dan surah Yasin 6223 menghubungkan surah 7 Al-A'raf dan surah 29 Al-Ankabut kepada surah 36 Yasin, kerana 7 plus 29 dan 36. Kuasa 6 melambangkan kesempurnaan matematik. Kiraan 7 plus 2 plus 9 12, 1 11 plus 9, selari dengan 9 surah juz 28. Yasin, sebagai hati Al-Quran, memperkuatkan makna rohani pola ini. Contoh tambahan, surah Al-Baqarah Basram, 2 plus 8 6 plus 1 67, menghubungkan kepada Al-A'raf. Pola 237, Wahyu Awal dan surah Asas nomor 237, 2 plus 37, merujuk surah 2, 3 dan 7 yang membincangkan akidah dan hukum. Alternatifnya,
2+7=12, 1-2 berkaitan dengan surah 73, Al-Muzammil. Pola ini mencerminkan permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Contoh tambahan, surah 187, 7+7 21, 21 ayat 3, selari dengan 2-3. Pola 19, ketelitian ilahi dan surah 74, nomor 19, disebut dalam surah 14, dan muncul dalam 19 huruf Bismillah, dan 12 ayat surah 99. Kiraan 1+9=10, 1 melambangkan Tauhid. Pola ini menekankan ketelitian ilahi dan peringatan kiamat. Contoh tambahan, surah 19+2 +9 +11, 1+1 2, tetapi 19 ayat Al-Alaq mengesahkan pola 19. Pola 7, kesempurnaan dan matani. Nomor 7 melambangkan kesempurnaan, muncul dalam 7 ayat Al-Fatihah, 7 surah Alif Lam Mim, dan kekerapan Allah, 2 members 7. Kiraan 172 10 times 2, 34 T plus 4 per 7. Ia juga berkaitan dengan 7 lapis langit. Contoh tambahan, surah Al-Ikhlas 4, Al-Kautsar 3, 7, selari dengan Al-Fatihah. Pengesahan perkataan Al-Fatihah surah Al-Fatihah dengan 7 ayat, mengandungi 29 perkataan dengan Bismillah, dan 139 huruf 20 fasas, membetulkan kesilapan 38 huruf. Kiraan 20 sinan, 2+9 11, 1+1 merujuk surah 2. Huruf 139 1+3+9 11, 1+3 4, berkaitan dengan surah Al-Ikhlas. Pola ini mengesahkan Al-Fatihah sebagai Al-Kitab, inti solat dan akidah. Contoh tambah ayat kedua, Alhamdulillahirrabbilalamin, Bismillah, tipe belam, merujuk surah Yasin. Kiraan operasi logik. Kaidah kiraan operasi logik melibatkan pendaraban, penambahan, dan pengurangan digit untuk mendedahkan pola numerik. Contohnya, 172 3,4, 3 plus 4 7, menghubungkan Al-Fatihah. Kaidah ini fleksibel, membolehkan tafsiran seperti 2 19 atau 3 plus 83 was 112. Ia bukan matematik ketat, tetapi simbolik, selari dengan ayat Kul syai' ahsina kitaban. Contoh tambahan, surah 1, 12 plus 2 menteti, 2 plus 8 10 1, melambangkan Tauhid. Berkaitan dengan halaman 62, halaman 62 dalam Mushaf Uthmani, merangkumi ayat akhir surah An-Naml dan awal surah Al-Qasas mengandungi 16 ayat. Kiraan plus 7 3 plus 4 5, selari dengan triplet Pythagoras 3, 4, 5. Halaman ini menghubungkan tema keimanan dan kisah Nabi, mengesahkan pola seperti 7 dan 19. Contoh tambahan, 6 plus 0 plus 2 8, mungkin merujuk 8 pintu syurga, selari dengan pola 3 Kelebihan kiraan kaidah kiraan operasi logik menawarkan pendekatan intelektual untuk memahami Al-Quran, mengukuhkan iman melalui penerokaan nombor. Ia membantu menghafal surah dan juz seperti juz 30, dan mendedahkan keindahan struktur seperti simetri 3683. Kelebihan ini merangkumi pendidikan dan rohani, tetapi memerlukan ketepatan untuk mengelakkan spekulasi. Contoh tambahan, pola 7 membantu menghafal Al-Fatihah, manakala 19 mengingatkan Bismillah dalam solat. Kesimpulan kajian ini mendedahkan keajaiban numerologi Al-Quran, dari pola 7 hingga 289, yang mencerminkan ketelitian ilahi. Kaidah kiraan operasi logik menghubungkan struktur Al-Quran dengan makna rohani, mengukuhkan iman. Pembaca digalakkan untuk meneroka pola ini dengan berhati-hati, memastikan keselarian dengan teks suci. Contoh tambahan, jumlah surah 116 1 plus 1 plat ia 6, selari dengan 6 prinsip akidah. Perkembangan penyelidikan kajian numerologi Al-Quran boleh diperluas dengan menganalisis huruf mukat jumlah perkataan atau pola dalam juz lain. Teknologi seperti perisian analisis teks boleh membantu mengesahkan kiraan. Penyelidikan ini memerlukan kerjasama ulama dan saintis untuk memastikan ketepatan dan keselarian dengan tafsir. Contoh tambahan, huruf mukatta'at dalam surah 23 Alif Lam Mim, 3 huruf kai 26, selari dengan pola kesimpulan. Penutup Al-Quran adalah sumber keajaiban yang tidak terbatas, dari teks hingga nombor. Kajian ini menyerlahkan keindahan numerologi melalui kaedah kiraan operasi logik, mengajak kita untuk menghargai ketelitian ilahi. Semoga penerokaan ini meningkatkan cinta kepada Al-Quran dan keimanan kepada Allah. Seruan, teruskan kajian ini dengan membaca Al-Quran dan berkongsi penemuan di Quran Harmoni. Kiraan operasi logik.
Kaidah kiraan operasi logik adalah pendekatan unik dalam kajian numerologi Al-Quran, yang menggunakan operasi matematik seperti penambahan, pendaraban dan pengurangan digit untuk mendedahkan pola numerik yang menghubungkan ayat, surah, huruf, dan halaman dalam Mushaf Uthmani. Kaidah ini bukan sekadar kira-kira matematik ketat, tetapi tafsiran simbolik yang mencerminkan keharmonian ilahi, selari dengan ayat Kul syai' ahsinah kitafan wasutmanan. Segala sesuatu telah kami catat dalam kitab. Dengan fleksibiliti untuk menguraikan nombor melalui pelbagai cara, kaidah ini mendedahkan hubungan seperti Juju, 14, surah 24, dan 28, mengajak kita untuk menghargai ketelitian Al-Quran. Berikut adalah analisis mendalam tentang kaidah ini. Definisi dan operasi. Kiraan operasi logik melibatkan 3 operasi utama. Penambahannya, 2 plus 8 plus 19 untuk pola 2 pendaraban, contohnya 11 teban 2 atau 34 untuk 34 untuk 7 untuk pola plug-in atau 2, dan pengurangan, contohnya 9 11 1 untuk Al-Fatihah. Kaidah ini membolehkan penguraian nombor besar, seperti nombor halaman, kepada nombor kecil, 6 plus mota, 10 mas 1, untuk mendedahkan makna simbolik, seperti tauhid atau kesempurnaan. Contoh aplikasi. Kaidah ini digunakan untuk menganalisis pelbagai elemen Al-Quran. Contohnya, nomor 102, section 4, subtujuh 2 wa 34, T plus mat 7, menghubungkan kepada 7 ayat Al-Fatihah. Begitu juga, 218, Fola 28 Sibean, 2 plus 8 plus Nian Istiqomlan, selari dengan surah Tubuh Pembar, 19. Untuk simetri surah 36 dan 43 section Papa, 36 plus lampa 3, As-Sakut 19, 1 plus Mian Musaplians, 112, Al-Baqarah. Pola tambahan. Untuk memperluas kajian, kaidah ini boleh digunakan pada struktur lain. Contohnya, jumlah nombor surah juz 1, surah 1 plus 2 tiki 3, selari dengan pola 2 3, 2 plus 3 for 1 plus 2 3, section 4, pola 2 3 dudu. Huruf mukataat dalam surah 23, de huruf, pram 2 surah wal 6, dan 6 plus 1 surah 7, kembali kepada Al-Fatihah. Jumlah ayat juz 30, mimakan 5 plus 4 was 19, 156, merujuk surah 6, Al-An'am, yang menekankan keesaan Allah. Makna rohani. Kaidah kiraan operasi logik bukan saja mendedahkan pola matematik, tetapi juga memperkuatkan keimanan melalui penerokaan intelektual. Surah 78 29 menegaskan bahawa Allah mencatat segala sesuatu, dan pola seperti 7, kesempurnaan, dan 19, ketelitian, mencerminkan ketelitian ilahi ini. Kaidah ini mengajak pembaca untuk melihat Al-Quran sebagai kitab yang harmoni, di mana nombor dan teks saling melengkapi untuk menyampaikan mesej tauhid dan akhirat. Hubungan dengan pola lain. Kaidah ini menghubungkan semua pola dalam kajian ini. Contohnya, pola 7, Section 4 disokong oleh 127 yang selari dengan Al-Fatihah, Section 5. Pola 19, Section 4, muncul melalui 2 berkaitan dengan Bismillah Al-Fatihah. Halaman 62, Section 8, dengan 14 ayat 4 plus 73, 14 tasu plus 4 wa 5, merujuk triplet Pythagoras, 3, 4, 5, yang dihasilkan melalui operasi penambahan. Simetri 3,683, Section 4, menggunakan penambahan, 36 plus 83, 111, menunjukkan fleksibiliti kaidah. Mengatasi skeptisisme. Sesetengah pengkritik mungkin berpendapat bahawa kaidah ini subjektif, kerana nombor boleh dimanipulasi untuk menghasilkan pelbagai hasil. Walau bagaimanapun, konsistensi pola dengan teks Al-Quran, seperti 7 ayat Al-Fatihah, 19 huruf Bismillah, dan simetri 3,683, menunjukkan bahawa kaidah ini berasaskan struktur ilahi. Pendekatan ini memerlukan ketepatan dan rujukan kepada tafsir, contohnya Ibnu Kathir, untuk mengelakkan spekulasi. Peranan visualisasi. Kaidah ini diperkuatkan melalui visualisasi, seperti carta yang menunjukkan hubungan antara nombor 7, 11, 12, 8, 9, dan elemen Al-Quran, ayat surah. Visualisasi ini tersedia di Quran Harmoni, membantu pembaca memahami pola dengan lebih jelas, menggabungkan intelektualisme dengan keimanan. Contoh tambahan, jumlah nombor surah dari surah 1 hingga 7. 1 2 plus 7 ala 28 and 2 tuple 1 plus Noah y 1, melambangkan keesaan Allah, selari dengan tema tauhid dalam Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Kaidah kiraan operasi logik menawarkan pendekatan yang unik untuk memahami Al-Quran, menghubungkan nombor dengan makna rohani melalui operasi matematik yang fleksibel. Dengan mengesahkan pola seperti 7,
11, dan 289. Kaidah ini menyerlahkan keindahan struktur Al-Quran, mengajak pembaca untuk meneroka lebih lanjut sambil memastikan keselarian dengan teks suci. Kaidah ini bukan sahaja memperkaya pemahaman intelektual, tetapi juga mengukuhkan iman melalui kesedaran tentang ketelitian ilahi. Visualisasi pola numerik. Dokumen asal merujuk kepada carta yang memaparkan nombor-nombor utama seperti 11, 7, 9, 3, 7, 9, 11, 47, 9, dan 7, yang dihubungkan dengan elemen Al-Quran seperti Al-Fatihah, Juz 30 dan halaman 62. Carta ini, kemungkinan dalam bentuk graf bar atau garis, bertujuan untuk menggambarkan aliran dan hubungan nombor-nombor ini secara visual, memudahkan pembaca memahami pola numerologi yang kompleks. Sebagai contoh, carta mungkin menunjukkan bagaimana nombor 172 diuraikan kepada 11.243 plus 47, dengan bar atau titik yang menghubungkan 172 kepada 7 ayat Al-Fatihah. Begitu juga, nomor 289 mungkin divisualkan sebagai 28 plus 9, 37, menyerlahkan 37 surah Juz 30. Nombor seperti 11, jumlah ayat halaman 62, dan jumlah surah Suratul Nus 117, mungkin dipaparkan dengan warna berbeza untuk menunjukkan kepentingan simboliknya. Carta ini juga boleh memasukkan triplet Pythagoras 3, 5, dengan garis yang menggambarkan hubungan 3 kuad plus 4 kuadrat 5 kuadrat. Visualisasi ini penting, kerana ia menjadikan konsep numerologi lebih mudah diakses, terutamanya untuk pembaca yang tidak biasa dengan kiraan operasi logik. Dengan graf, kita dapat melihat bagaimana nombor-nombor ini saling berkaitan, seperti aliran dari 122 ke 7, atau 289 ke 37, yang mencerminkan keharmonian matematik Al-Quran. Carta penuh boleh dilihat di Quran Harmoni, di mana visualisasi ini membantu menerangkan keajaiban struktur Al-Quran.